Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkatan Allah sentiasa bersama kita semua pada hari yang penuh makna ini. Hari ini, mari kita mulakan dengan merenungi ayat yang sangat mendalam dari surah Fussilat. Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kami di ufuk dan dalam diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa ia adalah kebenaran. Ayat ini mengajak kita untuk membuka mata dan hati, melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas, dan menyedari bahawa setiap detik kehidupan membawa petunjuk dari Allah. Ini adalah jemputan terbuka dari Allah untuk merenung. Tanda-tandanya ada di mana-mana, di alam semesta yang luas dan dalam diri kita sendiri. Setiap ciptaan, dari yang paling kecil hingga yang paling besar, membawa mesej ilahi yang menunggu untuk difahami. Matahari yang terbit dan terbenam, bulan yang bersinar di malam hari, bintang-bintang yang bertaburan di langit, serta keseimbangan alam yang menakjubkan. Tiada satu pun yang terjadi secara rawa atau kebetulan. Setiap satu adalah tanda yang disengajakan, dicipta dengan penuh hikmah yang menunjukkan kepada pencipta kita. Keindahan dan keteraturan ini adalah bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Sains moden hanya mendedahkan lebih banyak lagi tentang reka bentuk rumit ini, dari atom yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar hingga galaksi yang luas di angkasa. Setiap penemuan baru menambah kekaguman kita terhadap ciptaan Allah. Tetapi Allah juga menunjuk kita ke dalam keajaiban penciptaan diri kita sendiri, hati kita yang berdegup, kesedaran dan akal yang membolehkan kita berfikir dan merasa. Setiap aspek diri kita adalah tanda kebesarannya. Al-Quran mendesak kita untuk merenung, bukan untuk mengikut secara membuta tuli, tetapi untuk menggunakan akal, deria, dan hati kita untuk mencari kebenaran. Islam menggalakkan kita bertanya, berfikir, dan mencari makna di sebalik setiap ciptaan. Mesejnya bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam struktur penciptaan itu sendiri. Dan, seperti yang akan kita lihat, dalam struktur matematik yang menakjubkan yang tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Quran. Islam adalah agama yang dibina atas tanda-tanda yang jelas dan bukti yang tidak dapat dinafikan, menunggu untuk ditemui oleh mereka yang berhati dan berfikiran terbuka. Setiap individu diajak untuk menyelidiki dan memahami kebenaran ini. Hari ini, kita akan meneroka bagaimana kebenaran Al-Quran terungkap bukan sahaja dalam petunjuk dan ajarannya, tetapi juga dalam strukturnya sendiri yang penuh keajaiban dan hikmah. Mari kita buka minda dan hati kita kepada tanda-tanda di sekeliling kita dan dalam diri kita sendiri. Perjalanan ini bermula dengan renungan yang ikhlas. Bismillah, dengan nama Allah, kita mulakan pencarian makna dan kebenaran. Kefasihan Al-Quran tiada tandingannya, tetapi keajaibannya melampaui bahasa. Dalam era yang didorong oleh data ini, lapisan baharu muncul keajaiban nombor Al-Quran. Corak dalam kekerapan perkataan, bilangan surah dan susunan ayat mendedahkan sistem matematik yang jauh melampaui kemampuan manusia. Sebagai contoh, hari Yaum muncul 355 kali, bulan, syahr 12 kali, dan lelaki dan wanita masing-masing 23 kali bilangan pasangan kromosom manusia. Ini bukan kebetulan, tetapi fakta yang boleh diperhatikan dan disahkan. Struktur Al-Quran adalah tanda untuk zaman kita, menjemput walaupun pun orang yang ragu-ragu untuk meneliti coraknya. Keajaiban nombor ini adalah bukti yang kuat kepada asal-usus ilahi Al-Quran. Mari kita lihat lebih mendalam corak-corak yang menakjubkan ini. Pertimbangkan frasa al-wa'd al-haq, janji sebenar. Menggunakan sistem abjad, huruf-hurufnya berjumlah 250. Sekarang dalam surah Al-Anbiya, kira perkataan-perkataan kedua atau 50 adalah al-wa'd. Nilai nombor frasa itu sepadan dengan kedudukan tepatnya dalam surah. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, namun ketepatan sedemikian terdapat di seluruhnya. Ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ia adalah tanda ilahi. Setiap huruf dan perkataan diletakkan dengan kebijaksanaan dan ketepatan. Corak-corak ini tidak terpencil. Ia terjalin di seluruh Al-Quran. Struktur nombor mengesahkan keaslian Al-Quran. Ia adalah keajaiban yang hidup, menjemput kita untuk merenung. Semakin kita melihat, semakin banyak yang kita temui. Subhanallah. Satu frasa yang sangat kuat dan penuh makna, Inna wa'd Allahi haq, yang bermaksud, sesungguhnya janji Allah itu benar. Frasa ini bukan sekadar kata-kata, tetapi membawa makna yang mendalam dan menjadi sumber kekuatan bagi umat Islam di seluruh dunia. Nilai abjad frasa ini ialah 35. Satu angka yang bukan sekadar kebetulan,
tetapi mengandungi rahsia tersendiri dalam susunan Al-Quran. Frasa ini muncul dalam surah Luqman, bab 31, ayat 33. Sebuah ayat yang mengingatkan manusia tentang kebenaran janji Allah dan kepentingan merenung ayat-ayatnya. Jika Anda tambah 31 dan 33, Anda akan mendapat 6/4, satu hubungan matematik yang halus. Jumlah keseluruhan ayat dalam Al-Quran pula ialah 6,2/6. Apabila Anda bahagikan 6,2/6 dengan 3/5, Anda akan menemui corak matematik lain yang tersembunyi. Seolah-olah setiap nombor telah dipilih dengan teliti. Nama Allah sendiri disebut sebanyak 2,698 kali dalam Al-Quran. Satu angka yang sangat signifikan. Jika Anda bahagikan 2,698 dengan nilai abjad hak 108, lebih banyak lagi hubungan dan corak matematik yang menakjubkan akan muncul. Corak-corak ini terlalu konsisten dan teratur untuk dianggap sebagai kebetulan semata-mata. Ia menunjukkan keajaiban yang tersembunyi dalam setiap ayat. Jaringan matematik yang terdapat dalam Al-Quran ini mengesahkan bahawa kitab ini benar-benar berasal dari sumber ilahi. Dialah Allah yang membuat janji itu dan merekakan kitab ini dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Setiap nombor, setiap frasa, dan setiap huruf adalah disengajakan bukan secara rawak. Ini adalah tanda dan petunjuk bagi mereka yang benar-benar merenung dan mencari kebenaran dalam Al-Quran. Kebenaran dan keajaiban Al-Quran tertanam dalam bahasa nombor dan susunan ayatnya. Janji Allah itu benar, bukan sahaja secara rohani, tetapi juga secara matematik. Renungkanlah keajaiban ini dan biarkan ia menambah keyakinan dalam hati Anda. Nama Islam berasal dari salama, kedamaian dan penyerahan. Nilai abjadnya ialah 162. Nombor ini menghubungkan kepada struktur Al-Quran dan bahkan kepada pemalar saintifik. Perkataan Al-Islam muncul dalam ayat-ayat utama yang mendefinisikan iman. Ayat ke-162 surah Al-An'am menyatakan, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan sekalian alam. Akar SLM yang bermaksud kedamaian dan penyerahan terjalin di seluruh Al-Quran. Islam bukan sekadar nama, ia adalah kunci matematik yang membuka makna yang lebih mendalam. Hubungan ini mengukuhkan mesej penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Struktur Al-Quran dan perkataan Islam saling berkaitan oleh reka bentuk ilahi. Kebenaran Islam tercermin dalam nombor-nombornya sendiri. Mesej Al-Quran adalah universal, menyeru semua kepada keesaan Tuhan. Dalam surah Ali Imran, ayat 64, Allah menjemput, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama antara kami dan kamu, bahawa kita tidak menyembah melainkan Allah. Ini bukan kecaman, tetapi jemputan kepada kebenaran yang dikongsi. Ayat itu menyeru perpaduan pada prinsip teras menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ia menolak hierarki agama dan perantara, menekankan hubungan langsung dengan Allah. Ayat ini adalah pelan tindakan untuk dialog antara agama dan kewujudan bersama secara aman. Matlamat Al-Quran adalah perpaduan bukan perpecahan. Mesejnya abadi dan universal. Al-Quran mempunyai 111 surah, nombor yang penuh makna. 115 adalah 19 kali 6. Nombor 19 diserlahkan dalam Al-Quran sebagai kunci kepada kodnya. Bismillah mempunyai 19 huruf dan susunan surah mencerminkan corak ini. Surah At-Taubah tidak mempunyai Bismillah, tetapi surah An-Naml mempunyai 2, mengimbangi kiraan. Dari Bismillah yang hilang hingga yang tambahan, terdapat 19 surah. Perkataan Wahid, satu, mempunyai nilai abjad 19, Jami, yang mengumpulkan adalah 116. Struktur Al-Quran, kesatuannya, dan mesej keesaannya semuanya dikodkan dalam nombor-nombor ini. 116 bukan sekadar kiraan, ia adalah simbol kesempurnaan dan asal-usul ilahi. Reka bentuk Al-Quran adalah disengajakan pada setiap peringkat. Setiap nombor menunjukkan kesatuannya. Nombor seperti 85 dan 33 terjalin dalam struktur Al-Quran. Ayat 85 surah Al-Isra membincangkan misteri jiwa, pengetahuan yang hanya diketahui oleh Allah. Penempatan ayat ini adalah tanda kedudukan rendah kita di alam semesta. Nombor 33 dikaitkan dengan kesyukuran dan pujian. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dibaca 33 kali selepas solat. Penyebutan jannah, syurga, yang ke-33 bercakap tentang tempat tinggal yang kekal. Nombor-nombor ini mengukuhkan tema rohani utama jiwa dan syurga. Setiap perincian dalam Al-Quran diukur dan bermakna. Renungkan tanda-tanda ini, ia membimbing perjalanan iman kita. Kita telah melihat sekilas keajaiban nombor Al-Quran yang menakjubkan.
Satu bukti luar biasa tentang kebesaran dan keunikan kitab suci ini. Setiap angka, setiap susunan seolah-olah dirancang dengan penuh hikmah dan makna yang mendalam. Tanda-tanda ini memenuhi janji Allah untuk menunjukkan kepada kita kebenarannya dalam setiap perincian. Membuktikan bahawa Al-Quran benar-benar wahyu darinya, bukan hasil ciptaan manusia. Struktur Al-Quran jauh melangkaui kemampuan manusia. Satu keajaiban yang hidup, sentiasa relevan dan menginspirasi generasi demi generasi. Tugas pertama kita adalah renungan. Biarkan tanda-tanda ini menguatkan iman kita, menanamkan rasa syukur dan kekaguman dalam hati kita terhadap kebesaran Allah. Yang kedua adalah berkongsi keindahan ini dengan orang lain, menggunakan kebijaksanaan, kejelasan, dan kasih sayang agar mesej ini sampai dengan hati yang terbuka. Keajaiban nombor Al-Quran adalah alat yang ampuh untuk dakwah dalam dunia moden kita. Membantu menjawab persoalan dan keraguan dengan bukti yang nyata. Jemput orang lain untuk menyelidik. Bukan hanya percaya secara membuta tuli, tetapi untuk benar-benar memahami dan merasai keindahan kebenaran ini. Biarkan pengetahuan ini memperkasakan anda dan memberi inspirasi keyakinan, agar anda dapat berdiri teguh dalam keimanan dan menyebarkan cahaya kepada sekeliling. Semoga penerokaan kita meningkatkan kekaguman kita kepada Allah dan komitmen kita kepada kitabnya, serta mempererat hubungan kita sesama manusia. Dalam berkongsi kebenaran ini, kita memperdalam iman kita sendiri, membimbing orang lain kepada cahaya, dan bersama-sama menuju keredaan Allah yang abadi. Keajaiban Al-Quran, renungan surah Fussilat dan mukjizat numerik. Al-Quran adalah mukjizat abadi yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan sahaja melalui keindahan bahasa dan kandungannya, tetapi juga sesuai dengan sains moden dan ketelitian angka yang menakjubkan. Artikel ini merenungkan ayat dari surah Fussilat dan yang menyoroti keajaiban angka Al-Quran yang membuktikan sifat ilahi dan kesatuan tauhid yang dibawa oleh semua rasul. Renungan surah Fussilat, Allah berfirman dalam surah Fussilat, "Kami akan menyatakan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap ufuk dan pada mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahawa ia Al-Quran adalah benar. Tidakkah cukup bagi Tuhanmu bahawa dia menyaksikan segala sesuatu?" Ayat ini menjanjikan bahawa Allah akan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya melalui alam semesta dan keajaiban dalam diri manusia. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi panduan yang selari dengan sains moden, seperti penemuan saintifik tentang embriologi dan kosmologi, serta ketelitian angka yang mustahil dicipta oleh manusia. Ayat ini mengajak kita merenung tanda-tanda ilahi dengan akal dan hati terbuka, mengesahkan Al-Quran sebagai wahyu sejati. Keajaiban numerik Al-Quran. Keajaiban angka Al-Quran adalah bukti ketelitian ilahi yang menguatkan kebenaran wahyunya. Berikut adalah beberapa contoh keajaiban angka yang menakjubkan dari Al-Quran. 1. Frasa janji yang benar. Frasa ini disebut dua kali. Surah Ibrahim dan Al-Anbiya 2:11 merujuk kepada janji Allah yang benar, berbeza dengan janji syaitan yang dusta. Renungan numerik. Agama kebenaran terdiri daripada 7 huruf. Frasa dengan petunjuk dan agama yang benar mengandungi 16 huruf 7,2. Dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk mengandungi 21 huruf 7,3. Perkataan kebenaran dalam ayat-ayat ini adalah perkataan ketujuh daripada permulaan ayat. Jumlah nombor surah dan ayat dalam 3 ayat berkaitan: At-Taubah 9:29, Al-Fath 8, As-Saf 6:9, 57, 57, 115, bilangan surah Al-Quran. Dua frasa janji Allah itu benar. Frasa ini disebut 13 kali dalam 13 ayat dengan jumlah 2,54 perkataan, 111 plus 111 plus 11 plus 11. 3 ayat utama kepada Nabi Muhammad SAW, Rum 30-60, Ghafir 45, Ghafir 14-7. Renungan numerik, jumlah nombor ayat 60 plus 55 plus 77 plus 192. Jumlah nombor ayat dan perkataan 36 plus 52 plus 32 28, 114 plus 116, bilangan surah Al-Quran. Huruf Allah dalam surah Al-Ikhlas, surah keesaan Allah, bapa 7 huruf selari dengan nombor surah Muhammad. 3. Perkataan Islam dalam Al-Quran. Perkataan Islam disebut dalam 5 surah dan 6 ayat. Ali Imran, 3 Al-Maidah, Al-Maidah, Al-An'am, Az-Zumar, Az-Zuminar, dan As-Saf. Renungan numerik. Jumlah nombor surah 3 plus 5 plus 6 plus 39 plus 61 bilangan 16, bilangan surah Al-Quran.
Jumlah perkataan dalam surah-surah ini berlari menurut dia 65 dengan saya buat bocor. Susunan abjad huruf Islam, alif, lam, sin, lam, mim dan agama alif, lam, ya, nun. Masing-masing 85 selari dengan Ali Imran 385. Di Ali Imran 3 19, frasa pembukaan, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Terdiri daripada 5 perkataan dan 5 titik huruf mencerminkan rukun Islam. 4. Seruan kepada ahli kitab. Ayat, katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, yaitu bahwa kami tidak akan menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan tidak menjadikan yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Renungan numerik. Huruf, wahai ahli kitab. Susunan abjad, ulas 131, nombor perdana ke 32. Jumlah perkataan, nombor ayat 64, 32 plus 72. Huruf min dun Allah diulang 117 kali. Huruf Al-Masih Isa ibn Maryam diulang 139 kali. 115 plus 25 dengan 115 surah Al-Quran dan 25 pengulangan nama Isa. Kesimpulannya, Al-Quran sebagaimana dijanjikan dalam surah Fusilat menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah melalui alam, sains dan keajaiban angka yang luar biasa. Angka seperti 119, bilangan surah, 85 rukun Islam dan solat dan 33 umur Nabi Isa AS membuktikan ketelitian ilahi yang mustahil dicipta manusia. Seruan kepada ahli kitab dalam Ali Imran 364 mengajak mereka kepada tauhid dengan penuh kelembutan, mengesahkan Islam sebagai penyempurna agama semua rasul. Marilah kita menyebarkan kebenaran Al-Quran melalui dakwah, menggunakan keajaiban angka dan kesatuan tauhidnya untuk menarik hati manusia. Jika anda terinspirasi atau ingin berkongsi pandangan, sila tinggalkan komen di bawah. Keajaiban Al-Quran. Renungan terhadap surah Fusilat dan bukti ilahi Al-Quran adalah kitab suci yang penuh dengan keajaiban. Bukan sahaja dari segi bahasa dan kandungannya, tetapi juga dalam kesesuaiannya dengan sains moden, simetri angka, dan keaslian wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam entry blog ini, kita akan merenung satu ayat dari surah Fusilat dan meneroka beberapa hujah yang menegaskan keajaiban Al-Quran. Renungan surah Fusilat titik. Allah berfirman, kami akan memberitahu mereka tanda-tanda kuasa kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa ia adalah benar. Tidakkah cukup bagi Tuhanmu bahwa dia, atas segala sesuatu, menjadi saksi? Ayat ini menjanjikan bahwa Allah akan menunjukkan tanda kebesarannya melalui alam semesta ufuk dan dalam diri manusia seperti sains perubatan dan biologi. Menariknya, Allah menggunakan perkataan mereka dan bukannya kepadamu, menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, termasuk mereka yang bukan Muslim. Ini relevan kerana banyak penemuan saintifik moden, seperti perluasan alam semesta, ad-dariyah atau bentukan embrio, Al-Imhaj, disahkan oleh ilmuwan bukan Islam, namun konsisten dengan Al-Quran yang diturunkan 16 abad lalu. Ayat ini juga menyatakan bahawa Allah adalah saksi atas segala sesuatu. Walaupun tanda-tanda ini nyata melalui sains, Al-Quran sendiri sudah cukup sebagai bukti kebenaran ilahi. Keajaiban numerik Al-Quran. Salah satu aspek menakjubkan Al-Quran ialah simetri angkanya. Sebagai contoh, dikatakan bahawa perkataan kalu, mereka berkata kul katakanlah muncul sebanyak 32 kali masing-masing dalam Al-Quran. Simetri ini bukan sahaja menunjukkan keindahan teks tetapi juga menjadi bukti bahawa Al-Quran bukan ciptaan manusia. Terutamanya kerana Nabi Muhammad adalah si tidak membaca dan menulis seperti yang disebut dalam surah Al-Ankabut 29:14. Dan kamu tidak membaca sebelumnya suatu kitab pun, dan kamu tidak menuliskannya dengan tangan kananmu. Maka orang-orang yang membaca pasti mempunyai keraguan. Lebih menarik lagi, struktur Al-Quran dikatakan rapat dengan nombor perdana, walaupun orang Arab pada zaman itu tidak menonjol dalam bidang ini. Ini menghapuskan dakwaan bahawa Nabi SAW menyusun Al-Quran berdasarkan pengetahuan matematik, kerana bidang nombor perdana kurang diterokai pada masa itu. Bukti keaslian wahyu. Beberapa ayat Al-Quran menunjukkan bahawa ia bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW, tetapi wahyu ilahi. Antara contohnya, surah Al-Ahzab 37. Ayat ini menceritakan peristiwa perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsi, termasuk rahsia yang disembunyikan oleh Nabi, tetapi didedahkan oleh Allah. Adakah masuk akal seseorang akan mendedahkan perkara peribadi yang sensitif jika dia mengarang teks itu sendiri?
Surah Az-Zumar, Zumar 65. Allah mengingatkan Nabi SAW bahawa amalnya akan menghapuskan jika beliau mempersekutukan Allah. Ini menunjukkan sifat objektif wahyu, kerana tiada manusia yang akan menulis amaran keras terhadap dirinya sendiri. Surah Al-Isra, ayat 26. Allah menyatakan bahawa dia boleh mencabut wahyu daripada Nabi SAW. Ini menegaskan bahawa Al-Quran adalah anugerah ilahi, bukan hasil ciptaan manusia. Ayat-ayat ini bersama-sama dengan angka simetri seperti qalu dan qul membuktikan bahawa Al-Quran adalah wahyu daripada Allah dan Nabi Muhammad SAW hanyalah penyampai yang amanah. Cabaran kepada pengkritik Al-Quran mencabar manusia dan jin untuk menghasilkan sesuatu yang serupa dengannya. Al-Isra 49. Kegagalan musuh-musuh Islam pada zaman Nabi untuk menjawab cabaran ini, walaupun mereka mahir dalam bahasa Arab, adalah bukti keajaiban Al-Quran. Bagi mereka yang menolak kebenaran Al-Quran, Allah sendiri bertanya, tidakkah mereka fikir? Tidakkah mereka faham? Lihat Al-Baqarah 26. Penolakan ini sering berpunca daripada prejudis atau pendedahan kepada teks asal dalam bahasa Arab. Kesimpulannya, surah Fusilat, Mumpapa Fusilat atau Limkudiwa, mengajak kita merenung tanda-tanda Allah di alam semesta dan dalam diri kita yang disahkan oleh sains moden. Simetri numerik, seperti bilangan qalu dan qul, serta kandungan ayat-ayat yang mustahil dicipta oleh manusia, menegaskan bahawa Al-Quran adalah wahyu ilahi. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang ummi, membuktikan keaslian wahyu ini dengan menyampaikannya tanpa menambah atau mengurangkan apa-apa. Mari kita terus mendalami Al-Quran, merenung ayat-ayatnya, dan menghargai amalannya. Jika anda ingin berkongsi pandangan atau membincangkan topik ini lanjut, sila tinggalkan komen di bawah. Seruan kepada kebenaran, keajaiban numerik Al-Quran dan tanggungjawab umat Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang bukan sahaja membawa petunjuk rohani, tetapi juga keajaiban yang terbukti melalui sains, numerologi, dan kebenaran ilahi. Namun, realiti yang menyedihkan ialah setiap hari, lebih daripada 120,000 orang meninggal dunia tanpa mengenal agama yang benar, Islam. Setiap jam, lebih daripada 5,000 jiwa pergi tanpa bimbingan. Dan kita sebagai umat Islam akan bertanggungjawab ke atas mereka pada hari kiamat. Mengapa kita tidak berusaha membawa mereka kepada kebenaran? Artikel ini mengajak kita merenung keajaiban Al-Quran dan tanggungjawab kita untuk menyebarkan Islam dengan ilmu dan harta yang telah Allah kurniakan. Tanggungjawab umat Islam kita, terutamanya umat Islam Arab, dituntut untuk menyeru kepada agama yang benar dengan segala kekuatan. Sesiapa yang dikurniakan ilmu, bukan hanya ilmu agama, tetapi semua jenis ilmu harus digunakan untuk menyebarkan Islam. Begitu juga, mereka yang mempunyai harta harus membelanjakannya untuk tujuan ini. Kita akan ditanya tentang ilmu dan kekayaan kita pada hari kiamat. Apa yang telah kamu lakukan dengannya? Al-Quran bukan sahaja untuk akhirat, tetapi juga panduan untuk kehidupan duniawi. Dan keajaibannya telah memikat ramai bukan Muslim untuk memeluk Islam melalui tanda-tanda saintifik dan angkanya. Keajaiban numerik Al-Quran. Mari kita renung beberapa contoh-contoh keajaiban numerik dalam Al-Quran yang menegaskan kebenaran ilahi yang mustahil dicipta oleh manusia. 1. Janji yang benar. Frasa janji yang benar disebut 2 kali dalam Al-Quran. Surah Ibrahim 22, syaitan mengakui janji Allah adalah benar, berbeza dengan janjinya yang dusta. Surah Al-Anbiya menyebut kedatangan janji yang benar membuatkan orang kafir terkejut. Renungan numerik, frasa ini muncul pertama kali dalam surah Ibrahim surah ke-14 dan terakhir dalam surah Al-Anbiya surah ke-21. Jika kita analisis surah-surah dari Ibrahim hingga Al-Anbiya, jumlah ayat 45 di 11 ke 11 ke 5. Nama Allah disebut 169 kali, 11. Dalam keseluruhan Al-Quran, nama Allah disebut 24 kali, 11 ke 11 ke 19. Dalam 106 surah lain, nama Allah disebut 2 ke 5 kali, 11 ke 19. Simetri nombor perdana ini menunjukkan ketelitian yang luar biasa, mustahil dirancang oleh manusia pada zaman itu. 1. Agama kebenaran. 2 ayat menyebut agama yang benar. Surah Al-Fat, 40. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenteraskannya di atas segala agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Surah At-Taubah. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk diutarakan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak membacanya. Renungan numerik. Frasa agama kebenaran terdiri daripada 7 huruf.
Dalam kedua-dua ayat, bahagian dengan petunjuk dan agama yang benar mengandungi 14 huruf, 72. Bahagian dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk mengandungi 21 huruf, cukan stika. Bahagian untuk dimenteraskannya di atas segala agama, Al-Fat, dan untuk diutarakan atas segala agama, Al-Qa, masing-masing mengandungi 7 perkataan dan 31 huruf. Kedua-duanya nombor perdana. Perkataan kebenaran dalam kedua-dua ayat adalah perkataan ke-7 daripada permulaan ayat. Tambahan pula, ayat ketiga dalam surah At-Taubah menyebut agama yang benar dalam konteks orang-orang kitab. Jumlah perkataan dalam ketiga-tiga ayat ini ialah 57 perkataan. Dan jumlah nombor surah 9 plus 48, 57. Menariknya, jumlah perkataan dan nombor surah 15, 111 adalah bilangan surah dalam Al-Quran. Jumlah nombor ayat 20 tanah plus 33 plus 29 plus 90 dan perkataan 57 ialah 147. 7 janji Allah itu benar. Frasa janji Allah itu benar disebut 11 kali dalam tiap 11 ayat dengan juara 54 perkataan, 11 plus 11 plus 11. 3 ayat yang menonjol ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW ialah Surah Ar-Rum, jadi bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Jadi bersabarlah, sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Surah Ghafir, jadi bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Renungan numerik, jumlah nombor ayat 655 plus 72 dan jumlah perkataan tumunan ialah 248, 14 plus 114 bilangan surah Al-Quran. 4 huruf Zaita tidak disebut dalam ayat-ayat ini dengan jumlah susunan abjad 58, 192 kuala 48 paimam pota. Frasa sesungguhnya janji Allah itu benar mengandungi 89 huruf, nombor perdana ke-24 dan 192 kuala 24 tainza 8. Nama Allah diulang 41 kali dalam ayat-ayat ini. Dan jumlah susunan abjad frasa sesungguhnya janji Allah itu benar ialah 115 plus 41. Perkataan fasbir, bersabar, yang memulakan ayat-ayat ini mempunyai susunan abjad 47 iaitu nombor surah Muhammad. 1. Kebenaran dari Tuhanmu, frasa kebenaran itu dari Tuhanmu disebut dalam 6 ayat seperti Al-Baqarah, seperti Ali Imran, tali 6 huruf, Yunus 11, Al-Hajj 22 As-Sajdah 32, 3. Renungan numerik. Jumlah perkataan dalam 6 ayat ini ialah 16 bilangan surah Al-Quran. Huruf alif diulang 63 kali. Tahun kehidupan Nabi SAW, huruf kaf, huruf terakhir Tuhanmu diulang 23 kali. Tahun kenabian dan perkataan Tuhanmu diulang 63 kali. Huruf lam dalam nama Allah dan mim dalam nama Muhammad masing-masing diulang 47 kali. Dan susunan abjad lam plus mim 24 47, iaitu nombor surah Muhammad. Jumlah huruf surah Al-Ikhlas yang mengkaji keesaan Allah ialah 47 huruf. Seruan kepada dunia digital. Keajaiban angka ini bukan sahaja bukti kebenaran Al-Quran, tetapi juga alat untuk dakwah. Banyak bukan Muslim memeluk Islam kerana kagum dengan tanda-tanda suci dan angka Al-Quran. Di era digital, kita boleh menggunakan platform seperti laman web Al-Quran Way untuk menyebarkan kebenaran ini. Nombor adalah fakta yang tidak berat sebelah dan hujah-hujah angka ini memberikan bukti muktamad bahawa Al-Quran adalah dari Allah. Kita tidak boleh berdiam diri sementara berjuta-juta jiwa meninggal dunia tanpa mengenal Islam. Jika kita tidak dapat menjangkau mereka secara langsung, sekurang-kurangnya kita boleh menyokong usaha dakwah dengan ilmu dan harta kita. Tanggungjawab ini adalah amanah dan kita akan ditanya tentangnya di akhirat. Kesimpulannya, Al-Quran adalah mukjizat yang kekal, terbukti melalui simetri angka, kesesuaian saintifik dan kebenaran ilahi. Keajaiban seperti pengulangan nombor perdana, simetri ayat dan fakta bahawa Nabi Muhammad SAW, seorang ummi, menyampaikan kitab ini tanpa perubahan adalah bukti bahawa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Marilah kita ambil tanggungjawab untuk menyebarkan kebenaran ini, menggunakan ilmu dan harta kita untuk membimbing umat manusia kepada Islam. Jika anda terinspirasi atau ingin berkongsi pandangan, sila tinggalkan komen di bawah. Mari kita bersama-sama menyebarkan cahaya Al-Quran. Kebenaran Al-Quran, kesatuan agama para nabi dan keajaiban numerik. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi bukti kebenaran ilahi yang mengesahkan agama para nabi sebelumnya, memurnikannya daripada penyelewengan dan menyempurnakannya untuk semua zaman. Artikel ini merenungkan pandangan sarjana barat
kesatuan agama para nabi, dan keajaiban numerik Al-Quran yang membuktikan ia adalah wahyu daripada Allah. Pandangan sarjana Barat tentang Al-Quran. Wartawan Amerika Deborah Potter berkata, Islam bukanlah agama baru daripada Muhammad, tetapi apabila ia tersebar ke seluruh dunia 600 tahun selepas kenaikan Kristus ke syurga, ia menyebarkan semula wahyu yang terkandung dalam agama-agama ilahi sebelumnya, mengembalikannya kepada asalnya yang murni dan tidak tercemar. Semua nabi yang diutus oleh Tuhan adalah Muslim dan mesej mereka sentiasa sama. Pemikir Perancis Marcel Boissard menambah, bukan sebahagian daripada mesej Muhammad untuk membatalkan apa yang telah diwahyukan di hadapannya. Sebaliknya, ia adalah untuk mengesahkannya, bertentangan dengan penyelewengan dan pelanggaran yang telah berlaku dalam kitab-kitab syurgawi. Dia ditugaskan untuk memurnikan ajaran para rasul terdahulu dari sebarang percanggahan, meluaskan ke atasnya dan melengkapkannya di setiap zaman dan tempat manusia supaya mereka sesuai untuk setiap masa dan tempat. Pada awal 1970-an, Paus mengumpulkan pemimpin gereja dan ahli teologi untuk mengkaji Al-Quran. Hasil kajian sebulat suara menyimpulkan bahawa Al-Quran mustahil dikarang oleh Nabi Muhammad SAW dan sememangnya daripada Allah. Ini menegaskan Al-Quran sebagai kitab terakhir yang menyempurnakan dan mengatasi kitab-kitab sebelumnya. Apa yang selari dengan Al-Quran dari kitab-kitab terdahulu adalah benar dan apa yang bertentangan adalah batil. Kesatuan agama para nabi Al-Quran menegaskan bahawa semua nabi dari Adam hingga Muhammad SAW membawa agama Islam, berteraskan tauhid dan penyerahan kepada Allah. Walaupun hukum syariat berbeza mengikut zaman, prinsip keesaan Allah kekal sama. Surah Ali Imran 3:68 menjelaskan, hai ahli kitab, mengapa kamu berdebat tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudahnya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan juga seorang Nasrani, tetapi dia seorang yang cenderung kepada kebenaran, seorang Muslim yang tunduk kepada Tuhan, dan dia bukanlah dari orang-orang musyrik. Ayat ini menolak dakwaan Yahudi dan Nasrani yang mengaitkan Nabi Ibrahim AS dengan agama mereka, kerana agama-agama ini wujud selepas beliau. Ibn Abbas meriwayatkan bahawa orang Yahudi dan Nasrani berdebat di hadapan Rasulullah SAW, tetapi Al-Quran menegaskan Ibrahim AS adalah Muslim yang bertauhid, bukan pengikut agama yang telah diselewengkan. Semua Rasul, termasuk Nuh, Musa, Isa, Yusuf, Sulaiman dan lain-lain, menyeru kepada Islam, penyerahan kepada Allah. Contohnya, Ismail, Ishak, Yakub, Al-Baqarah 2 mengesahkan penyerahan kepada Allah sebagai Muslim. Isa AS, Ali Imran, pengikutnya menyatakan diri sebagai Muslim. Nuh, Musa, Yusuf, Sulaiman, Yunus 10 Zucucu 2, 84, Yusuf 12 11 An-Naml 22, semuanya menegaskan keislaman mereka. Ratu Sheba, An-Naml berserah diri kepada Allah bersama Sulaiman. Firaun, Yunus 10 mengakui tauhid pada saat kematian. Ayat terakhir dalam surah Al-Hajj 22 menyatakan, dia menamakan kamu orang-orang Muslim dahulu dan dalam agama ini, supaya Rasul menjadi saksi atas kamu dan kamu menjadi saksi atas manusia. Keajaiban numerik Al-Quran. Keajaiban numerik Al-Quran adalah bukti tambahan bahawa ia adalah wahyu ilahi. Berikut beberapa contoh menakjubkan. Frasa Nabi ini Ali, ayat ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi ini. Sesungguhnya orang-orang yang paling berhak terhadap Ibrahim ialah mereka yang mengikutinya dan Nabi ini serta orang-orang yang beriman. Huruf frasa Nabi ini, Dal, Alif, Lam, Nun, Ya, diulang 6-3 kali dalam ayat ini sesuai dengan usia Nabi Muhammad SAW. Jumlah susunan abjad huruf-huruf ini ialah 11, 523, rukun Islam, setahun kenabian. Tanpa huruf alif berulang, jumlahnya 116 bilangan surah Al-Quran. Huruf nama Ibrahim dan Quran diulang 47 kali, yaitu nombor surah Muhammad. Dalam surah Ali Imran 3 ayat, 368, 372, 373, mengulang huruf Nabi ini sebanyak 63 kali setiap satu, dengan jumlah nombor ayat 313, bilangan Rasul yang diutus Allah. Jumlah perkataan ayat-ayat ini ialah 47, nombor surah Muhammad. 1. Frasa Ibrahim. Dalam Ali Imran nama Ibrahim disebut 7 kali dalam 7 ayat surah Ali Imran 6.3, 65, 67, 68, 84, 95, 97. Jumlah perkataan 7 nombor perdana. Jumlah nombor ayat 509, nombor perdana ke-97 sesuai dengan ayat terakhir.
Ayat 3 ke 97 mempunyai 99 huruf dan surah Al-Hijr selepas surah Ibrahim mempunyai 99 ayat dengan jumlah 115 bilangan surah Al-Quran. Huruf nama Ibrahim di ayat 397 diulang 69 kali. Jumlah pengulangan nama Ibrahim dalam Al-Quran. 3 ayat dalam Ali Imran 314, 3172 menyebut huruf nama Ibrahim 52 kali setiap satu sesuai dengan jumlah ayat surah Ibrahim. Jumlah perkataan ayat-ayat ini juga 52. Hal serupa berlaku dalam surah An-Nisa, Mata 37, 14-18 dengan jumlah perkataan 52 dan perbezaan nombor ayat 2/614 yaitu 52+52. 1. Frasa Islam dan agama. Perkataan Islam dan agama muncul bersama dalam 3 ayat. Ali Imran 3:19, 385, Al-Maidah 5. Huruf Islam diulang 303 kali. Huruf agama 202 kali, jumlahnya 555, 85. Nombor ayat tengah 85, sesuai dengan susunan abjad huruf Islam dan agama. Jumlah perkataan 100. Dalam Ali Imran 3:19, perkataan agama adalah perkataan kedua 88 dari permulaan surah, sesuai dengan jumlah huruf surah Alaq surah pertama diturunkan dan ayat terakhir Al-Quran. Al-Maidah 53, ayat ke-288 dari permulaan. 288, 12, 12 plus 12 ke 12 merujuk kepada 12 huruf dalam 2 syahadat. 1. Ayat dengan 107 huruf 4 ayat dalam surah Ali Imran. 319, 344, 364 mempunyai 107 huruf setiap satu. Jumlah nombor ayat 344, 2, 143. Huruf nama Muhammad diulang 85 kali dengan 47 nombor surah Muhammad plus 38 jumlah ayat surah Muhammad. Ayat Al-Baqarah 22 juga 107 huruf menggunakan huruf Islam 85 kali. Jarak antara ayat ini dan Ali Imran 3:19 ialah 216 ayat sesuai dengan jumlah huruf kedua-dua ayat. 5 ayat dengan 27 perkataan. 5 ayat Al-Baqarah 2:90, Al-Maidah 5:65, At-Taubah 9:9, Yunus 10:4 mempunyai 27 perkataan dan huruf Islam diulang 85 kali setiap satu. Jumlah nombor ayat 4 107 batak. 2. 3 ayat dengan 85 huruf Islam, 3 ayat Al-Maidah 5 An-Nahl 16, 8 Al-Mumtahanah 69 menggunakan huruf Islam 85 kali setiap satu. Jumlah perkataan nomor 1 dan huruf 28 ialah 342 baru 2 dengan jumlah titik huruf 116 bilangan surah Al-Quran. Kesimpulannya, Al-Quran adalah wahyu ilahi yang mengesahkan agama para nabi daripada Adam hingga Muhammad SAW dengan prinsip tauhid. Keajaiban angkanya seperti pengulangan huruf, perkataan dan nombor perdana membuktikan ketelitian yang mustahil dicipta manusia. Seperti yang diakui Deborah Potter, Al-Quran menawarkan kebenaran yang logik dan menyeluruh, bebas daripada percanggahan. Ia adalah agama yang sempurna, sesuai untuk semua zaman, menyelesaikan konflik dan memuliakan manusia. Marilah kita menyebarkan kebenaran melalui dakwah, menggunakan keajaiban Al-Quran untuk menarik hati manusia. Jika anda terinspirasi, sila berkongsi pandangan di ruangan komen. Mukjizat abadi Al-Quran, keajaiban numerik dan kesatuan Islam. Al-Quran adalah mukjizat abadi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, berbeza daripada mukjizat para rasul sebelumnya yang hilang pada zamannya. Ia mencabar manusia dengan kefasihan, kebenaran saintifik dan keajaiban numerik yang terus terungkap seiring perkembangan zaman. Artikel ini merenungkan keunikan Al-Quran sebagai mukjizat kekal dan keajaiban numeriknya yang mengesahkan Islam sebagai agama semua rasul. Al-Quran, mukjizat abadi. Allah menghantar 317 rasul kepada manusia. Kesemuanya menyeru kepada Islam, agama tauhid dan penyerahan kepada Allah. Setiap rasul disokong dengan mukjizat sebagai bukti kebenaran. Tetapi mukjizat ini hilang pada masanya, hanya tinggal kisah. Namun kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menganugerahkan Al-Quran, mukjizat akal yang kekal, sesuai untuk semua zaman dan tempat. Al-Quran mencabar orang Arab dengan kefasihannya pada zaman ketika seni berbahasa mencapai kemuncak. Mereka yang terkenal dengan kehebatan bahasa gagal menandingi Al-Quran sehingga tunduk kepada kebenarannya. Setiap generasi menemui aspek baru keajaiban Al-Quran, dari kebenaran saintifik hingga ketelitian numerik yang relevan dengan zamannya. Di era digital ini, kita menyaksikan fabrik digital Al-Quran, satu dimensi keajaiban yang tidak diketahui generasi terdahulu. Keajaiban numerik Al-Quran. Keajaiban numerik Al-Quran adalah bukti ketelitian ilahi yang mustahil dicipta manusia.
Berikut adalah contoh menakjubkan yang menonjolkan hubungan antara nombor, perkataan, dan makna dalam Al-Quran. 1. Ayat ke-312, pengisytiharan Islam. Ayat ke-319 dari permulaan Al-Quran ialah Ali Imran 13-19, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, melainkan sesudah datang ilmu kepada mereka, kerana hasad dengki antara mereka. Dan sesiapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Keajaiban numerik. Ayat ini adalah ayat pertama yang menyebut perkataan Islam. 5 perkataan pertama. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, terdiri daripada 5 perkataan dan 5 titik huruf, mencerminkan bilangan rukun Islam. Jumlah susunan abjad huruf perkataan agama, alif, lam, dal, ya, nun, ialah 85, 1 plus 23 plus 28 plus 25. Jumlah susunan abjad huruf perkataan Islam, alif, lam, sin, ialah 85. 1 plus 23 plus 12 plus 23 6. Nombor 85 merujuk kepada Ali Imran 3:85. Dan sesiapa yang menghendaki selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dalam kedua-dua ayat 3:85, perkataan Islam ayat 13 dan agama ayat 385 adalah perkataan kelima dalam ayat masing-masing. Frasa pembukaan kedua-dua ayat mempunyai 5 perkataan dan 21 huruf. Huruf nama Allah, alif, lam, lam diulang 85 kali. Huruf frasa Islam adalah agama diulang 28 kali. Sabta 14 plus Sabna plus bilangan surah Al-Quran. Menariknya, 311 Rasul diutus sebelum Nabi Muhammad SAW dan ayat ke-11 ini mengisytiharkan Islam sebagai agama sejati. 1 perkataan Islam dalam 5 surah. Perkataan Islam disebut dalam 5 surah Al-Quran. Surah susunan bilangan. Perkataan Ali Imran 3, 34-9, Al-Maidah 58-7, Al-An'am 6, 356, Az-Zumar 319-77, Asyar 6-1, 2-26. Jumlah ribla kupat nitri 95. Keajaiban numerik. Jumlah susunan surah 114, bilangan surah Al-Quran. Jumlah perkataan 10,795, 85 kam sait 27. Nombor 85 disahkan sebagai jumlah susunan abjad huruf Islam dan agama, serta nombor ayat 385 yang menegaskan Islam sebagai agama tunggal yang diterima. 1. Ayat agama dan Islam bersama perkataan agama dan Islam muncul bersama dalam 3 ayat. Ali Imran 3:19, Ali Imran 3:85. Al-Maidah 5t, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Keajaiban numerik. Huruf Islam diulang 13 3 kali, huruf agama 2 kali, jumlahnya ni memang 5, 85 Nombor ayat tengah 85 Ali Imran 35. Jumlah perkataan status. Perkataan agama dalam Ali Imran 3:19 adalah perkataan ke-288 dari permulaan surah sesuai dengan jumlah huruf surah Al-Alaq, surah pertama diturunkan, dan ayat terakhir Al-Quran, Al-Maidah 3, ayat ke-288 dari permulaan. 288 kuan 16 penai 12 plus 12 15 merujuk kepada 12 huruf dalam 2 syahadat, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Syarat ayat dengan 107 huruf 4. Ayat dalam surah Ali Imran mempunyai 107 huruf setiap satu. 3:15, katakanlah, mahukah kamu kuberitahukan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Contoh hebat. Dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Keajaiban numerik. Jumlah nombor ayat. 3 nomor 2, 118 tiki. Bilangan surah, kayak susunan Ali Imran. Huruf nama Muhammad, mim, dal diulang 85 kali. Dengan 47 nombor surah Muhammad, plus di kolaman, jumlah ayat surah Muhammad. Ayat Al-Baqarah 297 huruf, mengulang huruf Islam 85 kali. Jarak antara ayat ini dan Ali Imran 3:19 ialah 211 ayat. Sesuai dengan jumlah huruf kedua-dua ayat, 107 plus 17 12 1. 5 ayat dengan 27 perkataan. 5 ayat berikut mengandungi 27 perkataan dan huruf Islam, diulang 85 kali setiap satu. Al-Baqarah 290, amat buruklah apa yang mereka tukarkan dengan jiwa mereka. Al-Maidah, mampanaktakah, mahukah kamu memberitahu kepada kamu sesuatu yang lebih buruk daripada itu? Al-Anfal, wahai Nabi, serulah orang-orang yang beriman untuk berperang. At-Taubah 9:10, adakah orang yang mendirikan bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah? Yunus,
10 katakanlah, hai manusia, jika kamu ragu-ragu tentang agamaku. Keajaiban numerik, jumlah nombor ayat, 428, 107, Paimunta. Jumlah perkataan, 135, 107 plus 28 dengan 107 sebagai nombor perdana ke-28. Sad. 3 ayat dengan 85 huruf Islam. 3 ayat berikut merujuk huruf Islam 85 kali setiap satu. Al-Maidah 5:8. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul. An-Nahl 16:86. Dan apabila orang-orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka. Al-Mumtahanah 60:9. Allah hanya melarang kamu daripada orang-orang yang memerangi kamu kerana agama. Keajaiban numerik, jumlah perkataan, jumlah huruf 241, jumlah keduanya 392, 48 tikas. Jumlah titik huruf 118, bilangan surah Al-Quran. Ketepatan ini luar biasa kerana tanda titik huruf Al-Quran hanya ditambah dekad selepas wahyu. Kesimpulannya, Al-Quran adalah mukjizat abadi yang mencabar akal manusia. Daripada kefasihan bahasa hingga ketelitian angka yang tidak dapat ditiru. Ia mengesahkan Islam sebagai agama semua rasul. Dengan 311 rasul menyeru kepada tauhid sebelum Nabi Muhammad SAW. Angka seperti pengulangan nombor 85, 115 dan 288 menunjukkan ketelitian ilahi yang mustahil dirancang manusia, apalagi oleh Nabi Muhammad SAW yang umi. Di era digital, fabrik digital Al-Quran terus memukau, membuktikan kebenarannya bagi setiap generasi. Marilah kita menyebarkan keajaiban Al-Quran melalui dakwah, menggunakan fakta angka dan kebenaran ilahi untuk menarik hati manusia. Sila kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Keajaiban Al-Quran, kesatuan agama dan mukjizat numerik. Al-Quran adalah wahyu sempurna Allah SWT yang menegaskan Islam sebagai agama semua rasul, dari Adam hingga Muhammad SAW. Ia bukan sahaja menyatukan ajaran tauhid, tetapi juga menampilkan keajaiban numerik yang membuktikan asal-usul ilahinya. Artikel ini merenungkan kesatuan agama para nabi, perjanjian para rasul untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan keajaiban numerik dalam ayat-ayat Al-Quran. Kesatuan agama para nabi, Al-Quran menegaskan bahawa agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid. Surah Ali Imran, ayat 3 menyatakan, apakah yang mereka cari selain agama Allah? Padahal kepadanya berserah diri semua yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka hati atau terpaksa, dan kepadanyalah mereka dikembalikan. Ayat ini menjelaskan bahawa semua makhluk tunduk kepada Allah, sama ada dengan rela orang beriman atau terpaksa orang kafir di bawah kuasanya. Sejak Adam AS diutus, agama Islam kekal sebagai agama sejati, walaupun hukum syariat berbeza mengikut zaman. Semua rasul, termasuk Ibrahim, Musa, dan Isa AS, menyeru kepada tauhid, dan Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi yang mengesahkan dan menyempurnakan ajaran mereka. Menurut tafsir Ibn Abbas, ahli kitab Yahudi dan Nasrani berselisih tentang agama Ibrahim AS, masing-masing mendakwa lebih berhak. Rasulullah SAW menegaskan kedua-duanya menyimpang daripada agama Ibrahim yang sebenar, yaitu Islam. Allah menurunkan ayat 3:843 untuk menjelaskan bahawa semua makhluk tunduk kepada agama Allah dan perselisihan mereka berpunca daripada hasad dengki. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Umar bahawa Rasulullah SAW menegaskan keesaan agama Islam. Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya Musa AS muncul di antara kamu lalu kamu mengikutinya dan meninggalkanku, tentulah kamu telah sesat. Kamu adalah bahagianku di antara bangsa-bangsa dan aku adalah bahagianmu di antara para nabi. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya Musa dan Isa masih hidup, mereka tidak mempunyai pilihan selain mengikut saya. Ini menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah imam teragung dan semua nabi wajib beriman kepadanya jika mereka hidup pada zamannya. Allah mengambil perjanjian daripada semua nabi, seperti dinyatakan dalam Ali Imran 3:41. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, apa saja yang telah aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, maka hendaklah kamu beriman kepadanya dan mendukungnya. Ali bin Abi Talib meriwayatkan bahawa Allah mengambil perjanjian daripada setiap nabi, termasuk untuk beriman dan menyokong Nabi Muhammad SAW jika mereka bertemu dengannya. Ini menegaskan kesatuan risalah dan kewajipan semua makhluk untuk menerima Islam. Keajaiban numerik dalam ayat-ayat Ali Imran 3:1-85. 5 ayat dalam Ali Imran 3:1-85 membincangkan perjanjian para nabi, kesatuan agama Islam, dan penolakan agama selainnya.
Ayat-ayat ini menunjukkan ketelitian numerik yang menakjubkan, mencerminkan rukun Islam dan kebenaran Al-Quran. 1. Struktur pentatonik bilangan ayat, 5 ayat, sesuai dengan bilangan rukun Islam. Jumlah nombor ayat, 81 plus 82 plus 3 plus 9 plus 85, 411. Jumlah huruf, 14 huruf selari dengan jumlah nombor ayat. Faktor pentatonik warna 5G, 5 tambah 3 sebagai nombor ayat tengah. Ali Imran 3 buat lam teka. 1. Huruf nama Allah. Huruf nama Allah, alif, lam, lam, diulang dalam 5 ayat. Alif, 70 kali, lam 4 kali, lam pertama. Lam 44 kali, lam 17 kali. Jumlah, sakro 75 kali, 5 berlima cemis 7. Ini mencerminkan sistem pentatonik yang selari dengan rukun Islam. 1. Huruf perkataan Quran. Huruf perkataan Quran, alif, lam, kaf, nun, diulang alif 70 kali, lam 44 kali, kaf 13 kali, ra 17 kali, nun 36 kali. Jumlah 250 kali, 5 kali 5 5 kali 2. Struktur ini menegaskan keajaiban Al-Quran sebagai mukjizat abadi. 1. Huruf perkataan Nabi. Huruf perkataan Nabi, alif, lam, nun, baya, diulang. Alif 70 kali, lam 44 kali, nun 3,6 kali, 14 kali, ya 26 kali. Jumlah 150 kali, 5,38 dengan 3/8 sebagai bilangan ayat surah Muhammad. 1. Huruf perkataan Islam, alif, lam, sin, lam, mim, diulang. Alif 70 kali lam, 44 kali lam pertama, sin 12 kali, lam 44 kali lam kedua, mim 50 kali, jumlah 390 kali, 5 kali 5 16. Tanpa pengulangan huruf jumlahnya ialah 196 kali, 83 plus 83 atau 114 plus 52. Lam 3, nomor ayat tengah 3 dengan nombor 2 huruf. 52 pengulangan huruf Islam dalam ayat 383. 62 plus 52 ke 114 bilangan surah Al-Quran. Titik huruf ayat 383, 25 titik 5 pernintik. 1. Ayat perjanjian 381. Ayat Ali Imran 381 mempunyai 33 perkataan dengan jumlah nombor ayat dan perkataan. Lam 1.3 116 bilangan surah Al-Quran. Huruf Islam diulang 175 kali, 5 degakan rukun Islam dan keesaan risalah. 2 ayat 35 dan nombor 85. Ayat Ali Imran 385 menyatakan, dan sesiapa yang menghendaki selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jumlah susunan abjad huruf Islam, alif, lam, sin, lam, mim, plus 23 plus 12 plus 23 plus 26. Jumlah susunan abjad huruf agama, alif, lam, dial, nun, wa 85. 1, 23, 8 plus 28 plus 25. Dapat 5 mas 11 merujuk kepada 5 solat fardu dan 11 rakaat sehari. Susunan abjad huruf Arab tidak diketahui pada zaman wahyu, menambah keajaiban angka ini. 1. Perkataan Islam dalam 5 surah. Perkataan Islam disebut dalam 5 surah dan 6 ayat. Surah Ali Imran 3, Al-Ma'idah, Al-An'am 6, Az-Zumar, Asyar, jumlah susunan surah. 3, 5, 6 plus 3 9 plus 116 bilangan surah Al-Quran. Jumlah perkataan dalam surah-surah ini 10 hima 7 9 5 85 kai sarat 27. Dalam Ali Imran 3:19, perkataan Islam adalah perkataan kelima dengan 5 titik pada 5 perkataan pembukaan. Kesimpulannya, Al-Quran adalah mukjizat abadi yang mengesahkan Islam sebagai agama semua rasul, disokong oleh perjanjian ilahi para nabi untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Keajaiban angkanya seperti pengulangan huruf, perkataan dan nombor, seperti 5, 85, 118, dan 418, menunjukkan ketelitian yang mustahil dicipta manusia. Ayat-ayat Ali Imran 3, 81-85 menegaskan kesatuan agama dan kebenaran Islam dengan struktur pentatonik yang mencerminkan rukun Islam dan bilangan surah Al-Quran. Keajaiban ini terus memukau di era digital, membuktikan Al-Quran sebagai firman Allah yang kekal. Marilah kita menyebarkan kebenaran Al-Quran melalui dakwah, menggunakan keajaiban angka dan kesatuan risalahnya untuk menarik hati manusia. Sila kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Keajaiban Al-Quran, kesatuan agama dan mukjizat numerik dalam Ali Imran 3:81-85. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang menegaskan Islam sebagai agama sejati sejak Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi. Ia bukan sahaja menyatukan risalah tauhid, tetapi juga menampilkan keajaiban numerik yang membuktikan asal-usul ilahinya. Artikel ini merenungkan kesatuan agama Islam, perjanjian para nabi untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan keajaiban numerik dalam ayat-ayat Ali Imran 3:95 dengan fokus pada tafsir dan hadis yang berkaitan.
kesatuan agama Islam dan perjanjian para nabi Al-Quran menegaskan bahawa agama yang benar di sisi Allah ialah Islam sebagaimana dinyatakan dalam Ali Imran 3:83. Apakah yang mereka cari selain agama Allah? Padahal kepadanya berserah diri semua yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka hati atau terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Ayat ini menjelaskan bahawa semua makhluk tunduk kepada Allah, sama ada dengan rela orang beriman atau terpaksa orang kafir di bawah kuasanya. Sejak Adam AS, agama Islam berteraskan tauhid adalah agama yang kekal. Walaupun hukum syariat berbeza mengikut zaman, semua rasul menyeru kepada agama yang sama dan Nabi Muhammad SAW menyempurnakan risalah mereka. Menurut Ibn Abbas, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani berselisih tentang agama Ibrahim AS, masing-masing mendakwa lebih berhak. Rasulullah SAW menegaskan bahawa kedua-duanya menyimpang daripada agama Ibrahim yang sebenar, iaitu Islam. Apabila mereka menolak keputusan baginda, Allah menurunkan ayat 383 untuk menegaskan kesatuan agama Allah. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah ibn Thabit bahawa Umar ingin menunjuk ayat-ayat Taurat kepada Rasulullah SAW. Tetapi baginda menegaskan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya Musa AS muncul di antara kamu, lalu kamu mengikutinya dan meninggalkanku, tentulah kamu telah sesat. Kamu adalah bahagianku di antara bangsa-bangsa dan aku adalah bahagianmu di antara para nabi. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, kerana mereka tidak akan memberi petunjuk kepada kamu dan mereka telah sesat. Sekiranya Musa masih hidup di antara kamu, dia tidak akan mempunyai pilihan selain mengikutiku. Hadis ini menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah imam teragung dan semua nabi wajib mengikutinya jika hidup pada zamannya. Allah mengambil perjanjian daripada semua nabi seperti dinyatakan dalam Ali Imran 3:81. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, apa saja yang telah aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, maka hendaklah kamu beriman kepadanya dan mendukungnya. Ali bin Abi Talib meriwayatkan bahawa Allah mengambil perjanjian daripada setiap nabi untuk beriman dan menyokong Nabi Muhammad SAW jika mereka bertemu dengannya, serta memerintahkan mereka membuat perjanjian yang sama daripada umat mereka. Keajaiban numerik dalam Ali Imran 3:4 tulat lambraulinya. 5 ayat dalam Ali Imran 3:61 membincangkan perjanjian para nabi, kesatuan agama Islam dan penolakan agama selainnya. Ayat-ayat ini menunjukkan ketelitian angka yang luar biasa, mencerminkan rukun Islam dan kebenaran Al-Quran. 1. Struktur pentatonik bilangan ayat, 5 ayat, selari dengan bilangan rukun Islam. Jumlah nombor ayat, 11, 12, 83, 84, 85, 14. Jumlah huruf, 14 huruf sama dengan jumlah nombor ayat. Faktor pentatonik, 11 wa 5 zat 3 dengan tapat 3 sebagai nombor ayat tengah 3. 1. Huruf nama Allah. Huruf nama Allah alif lam ha diulang. Alif 70 kali, lam 4 kali yang pertama, 44 kali, lam kedua, ha 11 kali, jumlah 175 kali, remat 75 kaju. Struktur ini mencerminkan sistem pentatonik yang berkaitan dengan rukun Islam. 1. Huruf perkataan Quran. Huruf perkataan Quran alif lam ko anun diulang alif 70 kali, lam 14 kali, ra 11 kali, nun 36 kali. Jumlah 290 kali, 5 kali 5 kali 5 maka 2. Ini menegaskan Al-Quran sebagai mukjizat abadi. 1. Huruf perkataan Nabi. Huruf perkataan Nabi alif lam nun ba ya diulang alif 70 kali, lam 44 kali, nun 36 kali, ba ya 26 kali. Jumlah kali 15 dengan 38 sebagai bilangan ayat surah Hamad. 1. Huruf perkataan Islam. Huruf perkataan Islam alif lam sin diulang alif 70 kali, lam 44 kali, lam pertama, dosa 12 kali, lam 44 kali, lam kedua, mim 40 kali, jumlah 350 kali, 5 kali 5 ke 16. Tanpa pengulangan huruf alif sin, lam mim alif 70 kali, 12 kali, lam 44 kali, mim 40 kali, jumlah 6 kali, 83 atau 11 92. Dawapa 3 dengan nombor ayat 3 dengan 62 huruf. 52 pengulangan huruf Islam dalam ayat 343. 62 plus 25 kedua ke 11 bilangan surah Al-Quran. Titik huruf ayat 33, 25 titik, 5 baba 5. 1. Ayat perjanjian 381. Ayat 381 mempunyai tipe 3 perkataan dengan jumlah nombor ayat dan perkataan. 81 plus 33 adalah 116 bilangan surah Al-Quran.
Huruf Islam diulang 175 kali. 55 menegaskan rukun Islam. 2 ayat kait 85 dan nombor 85. Ayat 3 ayat 85 menyatakan, dan sesiapa yang menghendaki selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jumlah susunan abjad huruf Islam. Alif 1, lam 23, sin 12, 23, min lam 5. Jumlah susunan abjad huruf agama dalam 5, 17 merujuk kepada 5 solat fardu dan 11 rakaat sehari. Susunan abjad huruf Arab tidak diketahui pada zaman wahyu, menambah keajaiban angka. 1. Perkataan Islam dalam 5 surah. Perkataan Islam disebut dalam 5 surah dan 6 ayat. Surah Ali Imran, Al-Maidah 5, Al-An'am, Az-Zumar, Al-Saf 61. Jumlah susunan surah 3 plus 5, 9 plus 6, 116, bilangan surah Al-Quran. Jumlah perkataan dalam surah-surah ini 10 kimat 95 85 177. Dalam Ali Imran 3 19, perkataan Islam adalah perkataan kelima dengan 5 titik pada 5 perkataan pembukaan. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Kesimpulannya, Al-Quran adalah mukjizat abadi yang mengesahkan Islam sebagai agama semua rasul, disokong oleh perjanjian ilahi para nabi untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Keajaiban numerik dalam Ali Imran 3 sulap tatap 85 seperti pengulangan huruf nombor 5, 85, 114 dan 414 menunjukkan ketelitian yang mustahil dicipta manusia. Struktur pentatonik ayat-ayat ini mencerminkan rukun Islam, manakala nombor seperti 114 bilangan surah dan 85 solat sebagai tiang agama mengesahkan kebenaran ilahi. Keajaiban ini terus memukau, membuktikan Al-Quran sebagai firman Allah yang kekal. Marilah kita menyebarkan kebenaran Al-Quran melalui dakwah, menggunakan keajaiban angka dan kesatuan risalahnya. Sila kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Keajaiban Al-Quran, kesatuan tauhid dan mukjizat numerik dalam Ali Imran 3:65-68. Al-Quran sebagai wahyu ilahi menegaskan kesatuan agama tauhid yang dibawa oleh semua nabi, termasuk Nabi Ibrahim AS, dan membantah klaim ahli kitab yang menyimpang. Ayat-ayat Ali Imran 3:65-68 menjelaskan bahawa Ibrahim AS adalah seorang Muslim yang bertauhid, bukan Yahudi maupun Nasrani, serta menunjukkan keajaiban numerik yang mencerminkan ketelitian ilahi Al-Quran. Artikel ini merenungkan makna ayat-ayat ini, tafsirnya, dan keajaiban numerik yang mengesahkan kebenaran Islam. Kesatuan tauhid dan agama Ibrahim AS. Allah SWT berfirman dalam Ali Imran 3:65-67. Hai ahli kitab, mengapa kamu berdebat tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudahnya. Maka, adakah kamu tidak akan beralasan? Inilah kamu yang berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Mengapa kamu berdebat tentang perkara yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya? Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan juga seorang Nasrani, tetapi dia seorang yang cenderung kepada kebenaran, seorang Muslim yang tunduk kepada Tuhan. Dan dia bukanlah dari orang-orang musyrik. Ayat-ayat ini membantah klaim ahli kitab yang mendakwa Ibrahim AS mengikuti agama mereka. Allah menegaskan bahawa Taurat dan Injil diturunkan selepas zaman Ibrahim, menjadikan klaim mereka tidak logik. Ibn Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dan Ibn Jarir, menyatakan bahawa orang Nasrani Najran dan Rabi Yahudi berselisih di hadapan Rasulullah SAW, masing-masing mendakwa Ibrahim AS sebagai bagian agama mereka. Rasulullah SAW menolak klaim ini dan ayat-ayat ini diturunkan untuk menjelaskan bahawa Ibrahim AS adalah seorang Muslim yang bertauhid, bukan Yahudi atau Nasrani, kerana agama-agama tersebut muncul selepasnya dan telah diselewengkan. Ayat-ayat ini juga melarang berdebat tanpa ilmu, menegaskan bahawa Ibrahim AS adalah Hanif, cenderung kepada kebenaran, dan Muslim, tunduk kepada Allah, bebas daripada syirik. Ali Imran 3:68 menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang paling berhak terhadap Ibrahim ialah mereka yang mengikutinya dan Nabi ini serta orang-orang yang beriman. Dan Allah adalah sekutu bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menegaskan bahawa pengikut sejati Ibrahim AS adalah mereka yang mengikuti tauhidnya, iaitu Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang beriman. Agama Ibrahim adalah Islam, penyerahan diri kepada Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah pewaris risalahnya. Keajaiban numerik dalam Ali Imran 3:65-68.
Ayat-ayat Ali Imran 365-68 menunjukkan ketelitian numerik yang luar biasa mencerminkan kesatuan tauhid dan kebenaran Al-Quran. Berikut adalah analisis keajaiban numeriknya. 1. Struktur ayat dan perkataan Nabi ini. Ayat 368 merujuk kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi ini, hataan Nabi. Huruf-huruf perkataan Nabi ini, ha, dal, alif, lam, nun, baya, diulang dalam ayat ini. Ha 4 kali, dal 3 kali, alif 15 kali, alif 16 kali alif kedua, lam 10 kali, nun 8 kali, ba kali, ya 6 kali, jumlah 63 kali selari dengan umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Jumlah susunan abjad huruf Nabi ini, ha 269, alif 1, lam 23, nun 25, 28, jumlah 155-23 bilangan rukun Islam tahun wahyu. Tanpa pengulangan alif, 116 bilangan surah Al-Quran. Huruf nama Ibrahim, alif, ba, ra, dan Quran, alif, lam, qaf, ra, nun, masing-masing diulang 47 kali dalam ayat 368 sesuai dengan nomor surah Muhammad dalam Al-Quran. 1. 3 ayat dalam Ali Imran dengan huruf Nabi ini 3 kali. 3 ayat dalam surah Ali Imran mempunyai huruf Nabi ini yang diulang nampak 3 kali setiap satu. 368. Sesungguhnya orang-orang yang paling berhak terhadap Ibrahim dan segolongan dari ahli kitab berkata, orang-orang yang berkata kepada mereka, manusia telah berkumpul untuk memerangi kamu. Jumlah nomor ayat 68 plus 72 plus 173, 311. Bilangan Rasul menurut hadis Abu Jur diriwayatkan oleh Ibn Hibban, walaupun kesahihannya diperselisihkan. Jumlah perkataan, 47 perkataan, sesuai dengan nomor surah Muhammad. Surah Ali Imran adalah surah ketiga, dan hanya 3 ayat ini mempunyai ciri numerik ini. 1. 3 ayat dalam Al-Hajj dengan huruf Nabi ini, 63 kali. 3 ayat dalam surah Al-Hajj juga mempunyai huruf Nabi ini yang diulang 63 kali setiap satu. 22:16, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman. 26, sesiapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya. 22, dan bagi tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan. Jumlah nomor ayat 15 plus tatdi keempat ialah 63, selari dengan umur Nabi Muhammad SAW. Hanya 3 ayat ini dalam surah Al-Hajj mempunyai ciri ini, menegaskan keajaiban numerik. 1. 3 ayat dalam Ali Imran dengan huruf Ibrahim, 52 kali. 3 ayat dalam surah Ali Imran mempunyai huruf nama Ibrahim, alif, ba, mim, yang diulang 52 kali setiap satu. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Dia. 16 perkataan, dututu 2 huruf, 12 kembata. Dan segolongan dari ahli kitab berkata, 378, dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka. Jumlah perkataan, mimba 2 perkataan, sesuai dengan bilangan ayat dalam surah Ibrahim. Surah Ali Imran adalah surah ketiga, dan hanya 3 ayat ini mempunyai ciri ini. Jumlah nomor ayat, 18 plus 72 plus 178, 268. 1. 3 ayat dalam An-Nisa dengan huruf Ibrahim. 3 ayat dalam surah An-Nisa juga mempunyai huruf Ibrahim, yang diulang 52 kali setiap satu. Matas 37, yaitu orang-orang yang bakhil. Dan apakah ruginya bagi mereka jika mereka beriman? Mata belap-belapan. Maka mengapa kamu berpecah kepada 2 golongan? Jumlah perkataan, 52 perkataan, sesuai dengan bilangan ayat dalam surah Ibrahim. Jumlah nomor ayat, 7 plus 39, 84 plus 84. Perbezaan dengan Ali Imran. 2 ayat dalam masuk al-bab, 104 ke 14 lah 2 plus 52. 1. Nama Ibrahim dalam Al-Quran. Nama Ibrahim disebut 69 kali dalam Al-Quran, selari dengan surah Al-Haqqah, surah ke-69, 52 ayat. Jumlah perkataan surah Al-Haqqah, 252. Satu-satunya ayat tanpa huruf Ibrahim ialah As-Syura bab 21. Surah As-Syura mempunyai 3 ayat, dan tanpa ayat pertama, baki 2 ayat, sesuai dengan bilangan ayat surah Ibrahim. 1. 3 ayat dengan huruf Ibrahim, 69 kali. 3 ayat dalam surah Ali Imran mempunyai huruf Ibrahim yang diulang 69 kali setiap satu. 13:14. Telah ada tanda bagi kamu pada 2 kumpulan. Katakanlah, mahukah kamu kuberitahukan sesuatu yang lebih baik? Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang nyata seperti makam Ibrahim. Jumlah nomor ayat, plus mimubida, ayat Al-Baqarah 5. Ayat Al-Baqarah 12 Ibrahim adalah ayat pertama yang menyebut Ibrahim. Ayat An-Nisa 115 dan At-Taubah 9:11 juga menyebut Ibrahim. Jumlah nomor ayat 125 plus 125 plus 16 364 52 7.
Jumlah huruf 276 huruf 694. Ayat Ibrahim 12:22. Mapa tepat perkataan 22 plus 22 adalah satu-satunya ayat dengan huruf Ibrahim diulang 114 kali, selari dengan bilangan surah Al-Quran. 1. 7 ayat dalam Ali Imran dengan nama Ibrahim. Nama Ibrahim disebut 7 kali dalam 7 ayat. Surah Ali Imran. Ayat 3, 65, 67, 368, 395, Jumlah perkataan 119 perkataan, 7 terakhir 19 dengan 13 sebagai nombor perdana ke-7. Jumlah nombor ayat 33 plus 16 67 plus 68 plus 64 plus 95 plus 999, nombor perdana ke-9, selari dengan ayat 397. Ayat 397 mempunyai 25 perkataan, 99 huruf, dan nama Ibrahim adalah penyebutan ke-15 dalam Al-Quran. Surah Al-Hijr ke-16 mempunyai 99 ayat dan 99 plus 19 116 bilangan surah Al-Quran. 1. Huruf perkataan wahyu. Huruf perkataan wahyu alif, lam, waw, haya dalam 3 ayat Ali Imran 311, 372, 309 kali, lam 35 kali, waw 11 kali, ha 2 kali. Jumlah 119 kali. 2/3/5 tahun wahyu rukun Islam. Kesimpulannya, Al-Quran adalah mukjizat abadi yang menegaskan kesatuan tauhid melalui risalah Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW menetapkan tuntutan ahli kitab yang menyimpang. Ayat-ayat Ali Imran 3:65-60 menjelaskan bahwa Ibrahim AS adalah Muslim yang bertauhid dan pengikutnya yang sejati adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Keajaiban numerik seperti pengulangan huruf Nabi ini 63 kali, Ibrahim 52 dan 69 kali, dan nombor seperti Sabtris Bablat, 3 Sabtris dan 5 menunjukkan ketelitian ilahi yang mustahil dicipta manusia. Struktur ini mengesahkan Al-Quran sebagai wahyu Allah, bebas daripada perkara, seperti firman-Nya. Sesungguhnya, jika Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati di dalamnya banyak perkara. Marilah kita menyebarkan kebenaran Al-Quran melalui dakwah, menggunakan keajaiban angka dan kesatuan tauhidnya. Sila kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Islam, agama tauhid, semua nabi dan keajaiban numerik Al-Quran. Islam bukanlah agama yang terbatas pada satu mazhab atau zaman, melainkan agama tauhid yang dibawa oleh semua rasul sejak Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi. Al-Quran menegaskan bahwa Islam, penyerahan diri kepada Allah yang Maha Esa, adalah agama semua nabi, dari Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad SAW. Artikel ini merenungkan kesatuan agama Islam melalui ayat-ayat Al-Quran yang menyebut para nabi dan pengikut mereka sebagai Muslim, serta menyoroti keajaiban numerik yang mengesahkan kebenaran ilahi Al-Quran. Islam, agama semua nabi. Al-Quran menegaskan bahwa agama yang benar di sisi Allah ialah Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Ali Imran 3:3. Apakah yang mereka cari selain agama Allah, padahal kepadanya berserah diri semua yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka hati atau terpaksa, dan kepadanyalah mereka dikembalikan. Sejak Adam AS diutus ke bumi, Islam adalah agama tauhid yang kekal, walaupun hukum syariat berbeza mengikut zaman. Semua nabi menyeru kepada penyembahan Allah semata-mata, dan Nabi Muhammad SAW menyempurnakan risalah mereka. Berikut adalah bukti dari Al-Quran bahwa para nabi dan pengikut mereka adalah Muslim. Ibrahim AS, Ali Imran 3:7. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan juga seorang Nasrani, tetapi dia seorang yang cenderung kepada kebenaran, seorang Muslim yang tunduk kepada Tuhan, dan dia bukanlah dari orang-orang musyrik. Ibrahim AS, bapa para nabi, adalah Muslim yang bertauhid, bukan Yahudi atau Nasrani, kerana agama-agama tersebut muncul selepasnya dan telah diselewengkan. Ismail, Ishak, dan Yakub AS, Al-Baqarah 22, dan Nabi Ibrahim mewasiatkannya kepada anak-anaknya dan Yakub, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Muslim." Mereka berkata, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami adalah orang-orang Islam yang berserah diri kepadanya." Ibrahim dan keturunannya mewasiatkan Islam sebagai agama tauhid. Isa AS dan pengikutnya. Ali Imran 3:52. Dan tatkala Isa merasakan kekufuran mereka, berkatalah ia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku kepada Allah?" Para pengikut berkata, "Kami adalah penolong-penolong Allah, kami telah beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Dan ketika aku ilhamkan kepada murid-murid
Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka berkata, kami telah beriman, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Isa AS dan pengikutnya menyatakan diri mereka sebagai Muslim. Nuh AS, Yunus 10:2. Tetapi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku tidak meminta upah kepadamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku diperintahkan supaya termasuk orang-orang Islam. Nuh AS menegaskan ketaatannya sebagai Muslim. Musa AS Yunus 10:4 dan Musa berkata, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang-orang Islam. Musa AS mengajak kaumnya untuk menjadi Muslim yang bertawakal. Yusuf 12, ya Tuhanku, Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku tafsir mimpi. Pencipta, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Matikan aku dalam keadaan berserah diri dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Yusuf AS berdoa untuk meninggal sebagai Muslim. Sulaiman AS dan Ratu Sheba An-Bab 22. Dan kami telah diberi ilmu sebelum dia, dan kami adalah orang-orang Islam. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Sulaiman AS dan Bilqis menyatakan keislaman mereka. Lut AS, Adariyat, kami tidak dapati di dalamnya selain satu rumah orang Islam, yaitu rumah Lut AS. Rumah Lut AS adalah keluarga Muslim. Nabi-Nabi Bani Israel Al-Maidah 5:44, nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah memutuskan dengannya bagi orang-orang Yahudi. Nabi-nabi Bani Israel adalah Muslim yang tunduk kepada Allah. Ahli sihir Firaun. Al-A'raf 7:26, ya Tuhan kami, limpahkan kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Mereka berdoa untuk meninggal sebagai Muslim. Firaun pada saat terakhir, Yunus 10:90, berkatalah dia, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang Islam. Firaun mengaku Islam sedang menghadapi kematian, walaupun terlambat. Jin, Al-Jin 72:11, dan sesungguhnya di antara kami ada orang Islam, dan di antara kami ada orang-orang yang zalim. Maka sesiapa yang telah menyerahkan diri, mereka yang telah mencari jalan yang betul. Sebahagian jin juga menyatakan keislaman mereka. Semua makhluk Ali Imran 3, apakah yang mereka cari selain agama Allah? Padahal kepadanya berserah diri semua, yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka hati atau terpaksa. Semua makhluk tunduk kepada Allah, rela atau terpaksa. Doa orang kafir di akhirat Al-Hijr 15:2. Barangkali orang-orang yang kafir berharap agar mereka menjadi orang-orang Islam. Orang kafir menyesal tidak menjadi Muslim di dunia. Nabi Muhammad SAW Al-Hajj 22:28. Dia menamakan kamu orang-orang Muslim dahulu, dan dalam agama ini supaya Rasul menjadi saksi atas kamu dan kamu menjadi saksi atas manusia. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, dan Ibrahim AS menamakan umat ini Muslim. Keajaiban numerik Al-Quran. Al-Quran menunjukkan ketelitian angka yang mengesahkan asal-usul ilahinya, terutama dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan Islam dan para nabi. Berikut adalah beberapa keajaiban numerik. 1. Perkataan Islam. Dalam Al-Quran, perkataan Islam disebut dalam 5 surah dan 6 ayat. Surah Ali Imran 3, Al-Maidah 5, Al-An'am, Az-Zuzmiman, Al-Saf. Jumlah susunan surah 3 plus 5 plus 6 plus 3 ke 9 116. Bilangan surah Al-Quran. Jumlah perkataan dalam surah-surah ini 10,795. Dalam Ali Imran 3:11, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Perkataan Islam adalah perkataan kelima dalam ayat. 5 perkataan pembukaan mempunyai 5 titik huruf. Jumlah susunan abjad huruf Islam, alif 1, lam 23, sin 12, lam 23, mim 85. Jumlah susunan abjad huruf agama, alif 1, lam 23, jal 28, nun 25. 85, 5, Paihas 11, merujuk kepada 5 solat fardu dan 17 rakaat sehari. 1. Nama Ibrahim dalam Al-Quran. Nama Ibrahim disebut 69 kali dalam Al-Quran, selari dengan surah Al-Haqqah, surah ke-69, 52 ayat. Surah Al-Haqqah, 2 ke-60 perkataan, 52-5. Dalam Ali Imran 3:97, 225 perkataan, 99 huruf, dan nama Ibrahim adalah penyebutan ke-15. Surah Al-Hijr mempunyai 59 ayat, dan 909 plus 15, 116, bilangan surah Al-Quran.
Ibrahim 16-22, bab perkataan 22 plus 22, adalah satu-satunya ayat dengan huruf Ibrahim. Diulang 111 kali. 1. 7 ayat Ali Imran dengan nama Ibrahim. Nama Ibrahim disebut 7 kali dalam 7 ayat surah Ali Imran. 3-3-3-3, 3-6-3-6-7, 3-6-8, 3-6-4, 3-5, 3-5. Jumlah perkataan 111 perkataan. Jujukan panahi 217 dengan 12 sebagai nomor perdana ketujuh. Jumlah nomor ayat 33, 65, plus 674, plus 84, plus 95, 947, wela 59. Nomor perdana ke-97, selari dengan ayat 3 ke-97. Dalam ayat 3 sejatuh 3 dan 3665, nama Ibrahim adalah perkataan ke-7. 1. 3 ayat dengan huruf Nabi ini 63 kali. 3 ayat dalam surah Ali Imran, 3668, 3211, dia mempunyai huruf Nabi ini, diulang 63 kali selari dengan umur Nabi Muhammad SAW. Jumlah nomor ayat 687 plus 173, 3112. Bilangan Rasul menurut hadis Abu Dzar. Jumlah perkataan baper 7 perkataan sesuai dengan nomor surah Muhammad. 1. 3 ayat dengan huruf Ibrahim, 52 dan 69 kali. 3 ayat dalam Ali Imran, 3-11, 3-1 mempunyai huruf Ibrahim, diulang 52 kali selari dengan bilangan ayat surah Ibrahim. 3 ayat lain, 3-19, mempunyai huruf Ibrahim diulang 69 kali, selari dengan jumlah penyebutan nama Ibrahim dalam Al-Quran. Jumlah nomor ayat 3-11, 3-11, 3-17, 11 plus 11 plus 7, wala saidoh cuma 5, selari dengan Al-Baqarah 2-25. Ayat pertama yang menyebut Ibrahim. Kesimpulannya, Al-Quran menegaskan bahwa Islam adalah agama semua Nabi, dari Adam hingga Muhammad SAW, berteraskan tauhid dan penyerahan kepada Allah. Ayat-ayat seperti Ali Imran 367, Al-Baqarah 2-1-2-1-3, dan Al-Hajj 22-8 menunjukkan bahawa para nabi, pengikut mereka dan bahkan jin serta Firaun pada saat terakhir mengaku sebagai Muslim. Keajaiban numerik seperti pengulangan huruf Islam Ibrahim dan Nabi ini, serta nombor seperti 19, 319, 69, dan 59 membuktikan ketelitian ilahi Al-Quran. Struktur ini mengesahkan bahawa Al-Quran adalah wahyu Allah yang kekal, tanpa perantaraan. Marilah kita menyebarkan kebenaran Islam sebaham sebagai agama tauhid semua Nabi, menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan ajaiban angkanya untuk dakwah. Sila kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Keajaiban numerik Al-Quran, ketelitian ilahi dalam ayat-ayat agama kebenaran. Al-Quran, diturunkan lebih daripada 1400 tahun lalu, adalah mukjizat ilahi yang memukau dengan kefasihan, ketepatan kata, dan keajaiban numeriknya. Orang-orang Arab pada zaman wahyu terkagum dengan keindahannya. Namun sesetengah mereka mengingkarinya, mendakwa ia sebagai syair, sihir, atau legenda. Mereka gagal menandingi Al-Quran, sebagaimana cabaran dalam Al-Baqarah 2-1-3. Dan jika kamu meragui apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah yang sebanding dengannya. Artikel ini merenungkan keajaiban numerik dalam ayat-ayat yang menyebut agama kebenaran. At-Taubah 9:29, Al-Fatih 48:28, As-Saf 89, serta ayat-ayat lain membuktikan ketelitian ilahi yang mustahil ditiru. Keajaiban numerik dalam 3 ayat. Agama kebenaran. 3 ayat Al-Quran yang menyebut agama kebenaran dengan frasa serupa menunjukkan ketelitian numerik yang luar biasa. At-Taubah 9:3, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk diutarakan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Al-Fat 48:28, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenteraskannya di atas segala agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. As-Saf 69, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk diutarakan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Analisis numerik, jumlah perkataan, ketiga-tiga ayat mempunyai 42 perkataan masing-masing 14 perkataan. Ayat tengah, Al-Fat 48:28, berbeza dengan 3 perkataan terakhir, dan cukuplah Allah sebagai saksi, yang terdiri daripada 14 huruf. Tanpa ayat tengah, ayat 9, 3 dan 6 sisa 9. Jumlah nombor ayat ke-3 plus 9 baper 2. Jumlah perkataan 28 perkataan, 14. Ayat tengah. Nombor ayat 28, 16 plus 11. 16 perkataan, 16 huruf bertitik dan 3 perkataan terakhir 16 huruf. Jumlah huruf, ketiga-tiga ayat mempunyai 60 huruf setiap satu.
60 wal 5 12 di mana 5 bilangan rukun Islam. 12 bilangan huruf dalam syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Huruf dan cukuplah Allah sebagai saksi. Huruf waw, kaffa, alif pendek, ba, alif, lam, ya, dal, alif diulang 210 kali dalam 3 ayat. 210 bapat 2 kali 5 mengaitkan jumlah perkataan bapat 2 dengan rukun Islam 5. 3 perkataan. Selepas ayat 48, ayat Al-Fat 48-29 bermula dengan Muhammad Rasulullah mengesahkan kaitan numerik dengan syahadat. 4 ayat agama kebenaran. Frasa agama kebenaran disebut dalam 4 ayat Al-Quran. At-Taubah 99-29. Dan tidak beragama dengan agama yang benar di antara orang-orang yang telah diberikan Alkitab. At-Taubah 9 seperti di atas. Al-Fat 48 seperti di atas. As-Saf 9 seperti di atas. Analisis numerik, jumlah nomor ayat 29 plus 3 plus 28 plus 9 plus 99. 3 surah At-Taubah 9, Al-Fat 48, As-Saf 3. Jumlah susunan surah 9 plus 48 plus 61 kuas 114 plus 4. Di mana 114 bilangan surah Al-Quran. 4 pengulangan frasa agama kebenaran. At-Taubah 9 dan 9 tiku suci. 29 perkataan ayat pertama menyebut agama kebenaran. Perbezaan nomor ayat tiku 3 menuju 29 4 bilangan pengulangan frasa. 5 ayat At-Taubah 9 titik ratia. Jumlah huruf matos 15 huruf 18 kali mata. Huruf agama kebenaran dal ya nun an ha kaf diulang 20 kali 11 waktu kali di mana 12 huruf syahadat. 5 rukun Islam. 4 pengulangan frasa. Alternatif 24 time 5 beri 25 24 huruf keseluruhan syahadat. 2. Pengulangan frasa dalam 5 ayat ini. Nama Allah dalam 3 surah. Diulang 25 kali 15 dengan 15 sebagai bilangan perkataan dalam surah Al-Ikhlas, surah terakhir menyebut nama Allah. Ayat dengan 145 huruf. 2 ayat Al-Quran mempunyai 145 huruf. Kedua-duanya berkaitan dengan agama, kebenaran, dan Islam. Al-Baqarah 21 bab 5, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Hasyr 5 verse 2, dialah yang mengusir orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab. Analisis numerik, jumlah perkataan, 145 plus 145, 5 perkataan. Huruf Islam, alif, lam, sin, lam, mim. Dalam Al-Baqarah 2:145 diulang 149 kali, 111 has 15 plus 25. Dalam Ahas 149 kali, 149 plus 35. Di mana 111 bilangan 19. Bilangan surah Al-Quran, dan 5 rukun Islam dengan 5 rukun Islam dan 7 perkataan ilallah. Muhammad Rasulullah, huruf agama kebenaran. Diulang tapal 5 kali dalam kedua-dua ayat. Susunan abjad, huruf 1, lem, sin 12, lem 23. Jek 285 huruf agama. Alif 1, lam 23, dal 28, nun 25. Surah Muhammad 4:71. Bermula dengan ayat 35 huruf, mengesahkan ayat 35 dengan Islam. Ayat Al-Anfal, la pram 65. Ayat Al-Anfal, wahai Nabi, serulah orang-orang yang beriman untuk berperang, menunjukkan keajaiban angka. Nombor ayat 65 dengan 65 titik huruf. Urutan ayat nombor 1225 dari awal Al-Quran, tiko 5 kan tiko 5. Huruf Islam diulang 45 kali. Huruf agama kebenaran diulang 59 kali. 85, 59, 4, 12 kamais 12 dengan 12 sebagai huruf syahadat. Huruf Rasul Allah, sin, waw, lam, alif, lam, ha. Diulang 63 kali selari dengan umur Nabi Muhammad SAW. Ayat identik dalam Al-Hijr dan Ad-Dariyat. 2 ayat identik. Al-Hijr 16:45 dan Ad-Dariyat 5:1-19. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di antara taman-taman dan mata air, menunjukkan 5 perkataan, 20 huruf, 12 huruf bertitik, 36 titik, 12 ketika. Huruf Islam dan agama kebenaran diulang 12 kali setiap satu. Jumlah nomor ayat 45 plus 19 60. 12 kali 5 dengan 12 huruf syahadat dan 5 rukun Islam. Ali Imran 345. Ayat Ali Imran 35. Dan sesiapa yang menghendaki selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, menunjukkan nomor ayat 85 selari dengan susunan abjad Islam dan agama. Huruf pertama Islam, huruf ke-6, ke-2, ke-7 dalam surah Ali Imran 6 titik. Urutan ayat nombor 3778 dari awal Al-Quran 66. Nombor 4859 dari akhir 6393. 63. Umur Nabi Muhammad SAW mengesahkan kaitan dengan Islam. Kesimpulannya, Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang tidak boleh ditandingi.
baik dari segi kefasihan maupun ketelitian angka. Ayat-ayat agama kebenaran, At-Taubah 9:3, Al-Fat 4:1-9, dan ayat-ayat lain seperti Al-Baqarah 2:1-5, Al-Hasyr 5:2, Al-Anfal 8:65, dan Ali Imran nurut 3:105, Anfal 165, dan Ali Imran tingan rukun Islam 12:24 huruf, dan bilangan surah 118, angka seperti 63, 85, 99, dan 149 mengesahkan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan setiap huruf diletakkan secara sempurna. Seperti dinyatakan dalam An-Nisa 4:82, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka akan menemui banyak perkara di dalamnya. Marilah kita sebarkan keajaiban Al-Quran melalui dakwah, mengajak manusia memahami kebenaran Islam dan ketelitian angkanya. Sila kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Islam, agama damai dan keajaiban numerik Al-Quran. Naratif bahwa Islam disebarkan dengan pedang adalah tuduhan yang sering dilontarkan, namun fakta sejarah dan Al-Quran sendiri menyanggahnya. Artikel ini membongkar mitos ini dengan membandingkan statistik konflik sejarah dan menyoroti keajaiban numerik Al-Quran yang berkaitan dengan perkataan Islam, menegaskan sifat damai dan kebenaran ilahi agama ini. Islam bukan disebarkan dengan pedang. Statistik sejarah Perang Dunia II 1939, dalam kurang daripada 9 tahun, kira-kira 61.8 juta orang terbunuh. Kebanyakannya orang awam, mewakili 2.4% daripada penduduk dunia ketika itu. Satu kajian University Michigan menganggarkan 100 juta kematian akibat konflik yang melibatkan penganut Kristian pada abad ke-20. Majoritinya orang awam. Zaman Nabi Muhammad SAW, dalam 23 tahun kerasulan, terdapat 28 peperangan dipimpin oleh Nabi SAW dan 40 ekspedisi dipimpin sahabat. Jumlah kematian di kedua-dua belah pihak hanya 386 orang. Angka yang sangat kecil berbanding konflik lain. Perbandingan, Perang Dunia II menyebabkan kematian berjuta-juta dalam masa singkat. Sementara jumlah kematian dalam konflik zaman Nabi SAW adalah minimum dan melibatkan pertempuran defensif untuk mempertahankan umat Islam. Perkataan pedang tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi muncul lebih daripada 390 kali dalam Bible, menunjukkan naratif keganasan lebih menonjol dalam teks lain. Reality modern. Laporan akhbar British Daily Mail membandingkan kehadiran jemaah di gereja dan masjid di Britain. Gereja St. George dan Mary's hanya menarik 12-20 jemaah. Masjid berhampiran penuh sesak dengan lebih 500 jemaah, ramai terpaksa solat di jalanan kerana kekurangan ruang. Komen akhbar, Kristian adalah agama masa lalu dan Islam adalah agama masa depan. Ini menunjukkan bahawa penyebaran Islam hari ini adalah melalui tarikan spiritual dan kebenaran ajarannya, bukan kekerasan. Pertumbuhan Islam yang pesat tanpa pedang membuktikan daya tarikan ilahi agama ini. Keajaiban numerik perkataan Islam dalam Al-Quran. Perkataan Islam disebut 6 kali dalam Al-Quran, dalam 5 surah. Ali Imran, Tika, Al-Ma'idah, Al-An'am, Az-Zumuman, dan As-Saf nama surat. Analisis numerik berikut menunjukkan ketelitian ilahi. 1. 4 ayat dengan Al-Islam. 4 ayat menyebut Islam sebagai Al-Islam. Ali Imran 19, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ali Imran 19. Dan sesiapa yang menghendaki selain Islam sebagai agama, Al-Ma'idah 53. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. As-Saf 67. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? Analisis numerik, jumlah nombor ayat 11 plus 85 plus 17, 114, bilangan surah Al-Quran. Huruf Islam, alif, lam, sin, alif, 87 kali, lam 70 kali, sin 12 kali, mim 55 kali. Jumlah 24 kali 111 plus 116 4 dengan patah sebagai bilangan ayat. Jumlah perkataan 118 perkataan 111 plus 2, di mana 2 merujuk kepada 2 ayat tambahan dengan li Islam. As-Saf 61-117. Islam adalah perkataan kelima dari akhir ayat, ke-10 dari awal, 5 plus 5. Perkataan ke-107 dari awal surah, dan 107 plus 7 was 116. 119 perkataan sebelum akhir surah, 116 plus 5. 2 ayat dengan li Islam. 2 ayat menyebut Islam sebagai li Islam. Al-An'am 6:25. Maka barang siapa yang Allah kehendaki diberi petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk mengandungi Islam. Az-Zumar 39:22. Adakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam sehingga dia mendapat cahaya dari Tuhannya?
Analisis numerik. Al-An'am 6 125. Nombor ayat 125, 5 kami 5, merujuk kepada rukun Islam, 5. Az-Zumar 39, 22. Nombor ayat 25 plus 12 dengan 14 sebagai jumlah rakaat solat fardu harian. Islam adalah perkataan kelima dari awal ayat. 1. Ali Imran 13-15. Teks pembukaan. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. 5 perkataan bilangan rukun Islam. 2 per 1 huruf, dan teks ini adalah 2 per 1 perkataan sebelum akhir ayat. Ayat ke-5 1925 dari akhir Al-Quran. 5 ke 5, dapat 37. 286 perkataan dari awal surah Ali Imran. Selari dengan jumlah ayat surah Al-Baqarah 286. Perkataan inna, huruf akhir 1, 26 bilangan perkataan dalam ayat. Alif diulang 26 kali dalam ayat. Ayat ke-311 dari awal Al-Quran, 26 dan 12, dengan 12 sebagai huruf syahadat. 1. Al-Maidah 5:3. Teks utama, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam sebagai agamamu. Diturunkan semasa Haji Wada tahun terakhir hayat Nabi SAW. Perkataan Islam, nomor 126 dari awal surah 6-13 Nautikia. 11 perkataan sebelum akhir ayat, perbezaan huruf dengan 11 perkataan terakhir, 11 huruf. 6 perkataan dengan 5 huruf. Yauma, akmaltu, dinakum, atmamtu, nimati, raditu. 3 perkataan utama, akmaltu saya selesaikan, atmam saya sempurnakan, raditu saya redha. Susunan saya redha. Susunan dari awal surah 11, 102 itu 1, Nikolat 363. 11, 19, 11, 3. Susunan dari awal ayat 4 per 1, 4 per 4, 4 7, 2, 19, 19, 11, plus 11. Akmaltu, susunan abjad, tiku wijas, 1, plus 7, 3, kuasa 3, 118. Raditu susunan abjad ke-83, bato 7 plus 8 regia, welar 110. 5 huruf Islam diulang 25 kali, 5. Huruf agama diulang 25 kali, 5. Jumlah huruf teks, 53 huruf, selari dengan asaf, tempat terakhir Islam disebut. 53 plus 1, 116, bilangan surah Al-Quran. Skrip Uthmaniyah, teks adalah 114 perkataan dari awal surah Al-Maidah. Perkataan terakhir Dina, nomor 125, 5 ke 5 berlima. Susunan abjad 62 dan 62 plus 52, huruf teks 116. Perkataan sebelum teks Watakuni, nomor 116, susunan abjad 73, selari dengan susunan abjad Allah. Pengulangan huruf dari awal surah hingga akhir teks. Huruf Islam Aslam, alif lam sin mim 253 kali, 23-11. Huruf Quran alif lam qaf, 253 kali. Huruf Hak Ka 23 kali, bilangan tahun wahyu. Huruf Muhammad Mim Hadal 85 kali, 15. Huruf Rasul Rasin Waw Lam 195 kali. Huruf Allah Alif Lam Lam 215 kali, 5 hipnatwat. 1. Susunan ayat Islam nomor ayat 312, 372, 372, 6, 372, 3, 5, 372, 5, 52, 6, 55, 23, dengan 23 sebagai tahun wahyu. Al-Maidah 53, Islam adalah perkataan ketiga dalam ayat, selari dengan nomor surah kelima. Ali Imran 3-5, perkataan Islam adalah ke-6 mata 60 dari awal Al-Quran, 5 bayat 11-76. Susunan abjad huruf Islam, equal 45, 5 kali 11, 1. 5 surah dengan Islam, surah 356, 309, 61, kelas 16, bilangan surah Al-Quran. Jumlah ayat, 5-74 ayat, 61 dengan 41 jumlah huruf Allah yang berasingan. Kaitan dengan 5 surah, 5 rukun Islam, 5 ayat pertama diturunkan. Al-Alaq 6-15. Perkataan seperti Nabi, Nubuwah, Risalah, Mubashir, Munzir, Bashir disebut 5 kali setiap satu dalam Al-Quran. Kesimpulannya Islam bukan disebarkan dengan pedang, tetapi melalui kebenaran, kelembutan, dan daya tarikan spiritualnya. Ditunjukkan oleh statistik sejarah dan pertumbuhan pesat Islam modern tanpa kekerasan. Keajaiban numerik Al-Quran, terutama dalam ayat-ayat yang menyebut Islam. Ali Imran 13-15, 3-85, Al-Maidah 5-3, As-Saf 7, Al-An'am 6-125, Zumar 2, menunjukkan ketelitian ilahi yang mengaitkan 1 ayat 5 ayat 1 Islam. Dan 6-3, umur Nabi Syahwa. Struktur ini seperti 253 huruf Islam dan Quran, 85 solat fardu, dan 215 huruf Allah, membuktikan Al-Quran adalah wahyu sempurna. Sebagaimana dinyatakan dalam An-Nisa 14:82, sekiranya Al-Quran itu bukan daripada Allah, nescaya mereka akan mendapati banyak perkara di dalamnya.
Nikmat Islam adalah anugerah terbesar melebihi segala-galanya, sebagaimana ditunjukkan oleh kegagalan tokoh besar seperti Ibrahim, Nuh, dan Nabi Muhammad SAW dalam mengislamkan ahli keluarga tertentu. Namun Allah menganugerahkan Islam kepada umat biasa. Marilah kita syukuri nikmat ini dan menyebarkan kebenaran Islam melalui dakwah yang damai. Sila kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Ahli kitab dan keajaiban numerik Al-Quran. Seruan kepada Tauhid Al-Quran memanggil orang Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab. Satu gelaran yang mencerminkan penghormatan terhadap pewarisan wahyu ilahi mereka melalui Taurat dan Injil. Gelaran ini bukan sahaja menegaskan ikatan spiritual, tetapi juga mengundang mereka kepada kalimatun sawa, perkataan yang sama, tauhid, penolakan syirik dan meninggalkan ekstremisme. Artikel ini meneroka seruan Al-Quran kepada ahli kitab, khususnya dalam Ali Imran 364, dan keajaiban numerik yang mengiringi ayat-ayat ini membuktikan sifat ilahi Al-Quran dan kesucian mesej tauhid. Seruan lembut kepada ahli kitab Al-Quran menggunakan pendekatan yang penuh hormat dan ikhlas ketika menyeru ahli kitab, seperti dalam Ali Imran 364. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, yaitu bahwa kami tidak akan menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Tetapi jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Ayat ini mengundang Yahudi dan Nasrani kepada tauhid, menyembah Allah semata-mata, menolak syirik, dan meninggalkan penyucian manusia seperti pendeta atau Nabi Isa AS. Al-Quran menegaskan bahwa semua rasul, dari Nuh hingga Muhammad SAW, membawa mesej tauhid yang sama, dan Islam adalah penyempurna agama ilahi ini. Statistik modern menunjukkan ramai penganut Kristian memeluk Islam, terutama di Amerika dan Eropa, karena kesesuaiannya dengan fitrah, akal, dan sains. Keajaiban numerik dalam seruan kepada ahli kitab, keajaiban numerik Al-Quran dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan ahli kitab, menunjukkan ketelitian ilahi yang mustahil dicipta manusia. Berikut adalah analisis terperinci. 1. Seruan wahai ahli kitab dalam Ali Imran 64. Huruf wahai ahli kitab, ya, alif, alif, lam, alif, ta, alif, ba. Susunan abjad 28 plus 1 plus 1 1923 plus 1 plus 23 23 plus 2 1 serombor perdana ketika kedua dalam senarai. Ayat 366 patah. Di kedua perkataan selari dengan 3 kedua dudukan serta 1 sebagai nombor perdana. Nombor ayat patah di kedua plus di kedua. Teks utama bahwa kami tidak menyembah selain Allah, belas perkataan separuh berdegi kedua. Huruf min dun Allah, mim, dal, waw, alif, lam, la diulang 111 kali, 3, 3, 3, 7 dengan 3 merujuk pada 3 perkataan dan 9 huruf 3, 3. Perkataan min dun Allah, perkataan pertamin, 1088 dari awal surah di 3 dan 33 itu 1. Perkataan tengah dun ke 1009 dengan 3 dan 3 huruf bertitik hingga dun. Dikto 3 merujuk kepada umur Nabi Isa AS menyangkal doktrin Trinity. Huruf Al-Masih Isa ibn Maryam diulang 139 kali, 118 plus 25 dengan 112 bilangan surah Al-Quran dan 25 pengulangan nama Isa AS. Huruf Al-Masih 59 kali, selari di Imran 359. Sesungguhnya perumpamaan Isa di hadapan Allah adalah seperti Adam. Huruf Maryam 11 kali, selari dengan Al-Ma'idah 11. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, Allah ialah Al-Masih putera Maryam. 2 ayat dengan Al-Masih ibn Maryam. Ali Imran 359. Jumlah huruf, 204 huruf, di 4 6, dengan 34 sebagai pengulangan nama Maryam. Titik huruf, 99 titik, 3 titik, merujuk kepada umur Nabi Isa AS. Huruf Al-Masih ibn Maryam diulang 231 kali, 3 krampes 7. 1. Al-Maidah 5:11. Gelaran Al-Masih ibn Maryam disebut 2 kali dengan Maryam pertama, perkataan ke-10 dari awal ayat, Maryam kedua, perkataan ke-23 dari awal, ke-33 dari akhir. Jumlah 10 plus 3, 3, umur Nabi Isa AS. Huruf Al-Masih ibn Maryam diulang 147 kali, 11 dengan 11 pengulangan Al-Masih dan 11 nomor ayat. 1. Al-Fatihah dan wahai ahli kitab. Huruf wahai ahli kitab diulang 177 kali dalam Al-Fatihah. 2 ayat dengan 177 pengulangan huruf. Wahai ahli kitab. Al-Baqarah 2:5. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ali Imran di 75.
Dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak. Nomor ayat 25-75, 1, 25, 4. Titik huruf 143 titik sama dengan jumlah huruf Al-Fatihah. Jumlah huruf 249 huruf, 19 kerai 19 dengan 19 merujuk kepada Al-Maidah 5:11. 1. Al-Maidah 5:64 ayat, dan orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Huruf wahai ahli kitab diulang 275 kali, 25,11 dengan 25 pengulangan nama Isa dan 11 pengulangan Al-Masih. Huruf waqalat al-Yahud diulang 226 kali, 113 kali x2 dengan 113 sebagai susunan abjad Yahud. 1. Ayat waqalat al-Yahud, mat ayat. Ayat Al-Baqarah 2:13, Al-Maidah 5:14, Al-Maidah 5:664, atau Bas 9:30. Jumlah nomor ayat 111 plus 11 plus 64 plus 30, 225, 5 konsinan. Jumlah huruf 600 huruf, 5 Huruf Al-Masih diulang 202 kali, tub ketiga gamhi patah dengan tub ketiga sebagai susunan abjad Allah. Huruf Maryam diulang 148 kali, 114 plus 3,4 dengan 116 surah Al-Quran dan 34 pengulangan nama Maryam. 1. Dua ayat dengan arbaban min dun Allah. Ali Imran 3, bat 4. Perbezaan nomor ayat 64-31 ya titik 3. Umur Nabi Isa AS. Jumlah huruf 2,331. Huruf Al-Masih diulang 114 kali, bilangan surah Al-Quran. Huruf Ibn Maryam diulang 136 kali, 34 nama matat. Huruf Ibn Allah diulang 211 kali, 19 plus 16 dengan 99 nama Allah dan 116 surah Al-Quran. Huruf Arbaban Indun Allah diulang 411 kali. Kebalikan 114 menangkal syirik. 1. 3 ayat wahai ahli kitab dalam Ali Imran 35-71. Huruf wahai ahli kitab diulang 228 kali, 114. Huruf 5 tahajuna diulang 114 kali, susunan abjad 115. Huruf fi Ibrahim diulang 114 kali. 1. 3 ayat kul ya al-kitab dalam Ali Imran 3 natumupaan 300 bimilambalan. Jumlah huruf 245 tamutate atau 3 berubah dengan 64 dan 64 nomor 4 dan titik kedua perkataan dalam 3 zur 64. 2. Keajaiban berangka lain. Nama Yahud susunan abjad 111 selari dengan Al-Baqarah 2:111. Ayat pertama menyebut Yahud. Nama Isa dan Adam disebut 25 kali setiap satu, selari dengan 25 nabi dalam Al-Quran. Jumlah huruf 3 ayat, 3 lam 4, 365, 3 huruf, 114 taipustiki dengan 3 sebagai bilangan ayat. Kesimpulannya Al-Quran menyeru ahli kitab dengan penuh hormat dan kelembutan, mengundang mereka kepada tauhid dan menolak syirik, sebagaimana dalam Ali Imran 3:64. Keajaiban numerik dalam ayat-ayat ini, seperti pengulangan huruf, wahai ahli kitab, 177 kali, Al-Masih 111 kali, dan Ibn Maryam 136 kali. Serta kaitan dengan 112 bat, dikot 3 umur Al-Quran, dan ayat 25 umur Nabi Isa. Angka-angka ini menyangkal doktrin Trinity dan menyokong keesaan Allah selari dengan An-Nisa 4:82. Sekiranya Al-Quran itu bukan daripada Allah, nescaya mereka akan menemui banyak perkara di dalamnya. Wahai ahli kitab, renungkan seruan ini dengan akal dan hati yang ikhlas. Islam adalah agama fitrah yang mengesahkan kebenaran Taurat dan Injil sambil menyempurnakan mesej tauhid. Marilah kita berkongsi kalimatun sawa dan tolak ekstremisme demi kebenaran ilahi. Sila kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Ahli kitab dan keajaiban numerik Al-Quran. Seruan kepada tauhid Al-Quran memanggil orang Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab, satu gelaran yang mencerminkan penghormatan terhadap pewarisan wahyu ilahi mereka melalui Taurat dan Injil. Gelaran ini bukan sahaja menegaskan ikatan spiritual, tetapi juga mengundang mereka kepada kalimatun sawa, perkataan yang sama, tauhid, penolakan syirik, dan meninggalkan ekstremisme. Artikel ini meneroka seruan Al-Quran kepada ahli kitab, khususnya dalam Ali Imran 3:64, dan keajaiban numerik yang mengiringi ayat-ayat ini membuktikan sifat ilahi Al-Quran dan kesucian mesej tauhid. Seruan lembut kepada ahli kitab Al-Quran menggunakan pendekatan yang penuh hormat dan ikhlas ketika menyeru ahli kitab, seperti dalam Ali Imran 3:64. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, yaitu bahwa kami tidak akan menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah.
Tetapi jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Ayat ini mengundang Yahudi dan Nasrani kepada tauhid, menyembah Allah semata-mata, menolak syirik, dan meninggalkan penyucian manusia seperti pendeta atau Nabi Isa AS. Al-Quran menegaskan bahwa semua rasul dari Nuh hingga Muhammad sesuai membawa mesej tauhid yang sama. Dan Islam adalah penyempurna agama ilahi ini. Statistik modern menunjukkan ramai penganut Kristen memeluk Islam, terutama di Amerika dan Eropa, karena kesesuaiannya dengan fitrah, akal, dan sains. Keajaiban numerik. Dalam seruan kepada ahli kitab, keajaiban numerik Al-Quran dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan ahli kitab, menunjukkan ketelitian ilahi yang mustahil dicipta manusia. Berikut adalah analisis terperinci. 1. Seru wahai ahli kitab dalam Ali Imran 3 wahai ahli kitab. Ya alif, lam, alif, lam, kafta, alif, ba. Susunan abjad kuasa 131. Nombor perdana ke-32 dalam senarai. Ayat 3664. Tiko 2 perkataan. Selari dengan tiko 2. Kedudukan 131 sebagai nombor perdana. Nombor ayat 64. Teks utama. Bahwa kami tidak menyembah selain Allah. 16 peparuh daripada 32. Huruf min dun Allah. Mim, nun dal waw, alif lam lam diulang 11 kali hi dengan 3 merujuk kepada 3 perkataan dan 9 huruf 3 pems 3. Perkataan min dun Allah, perkataan pertama min ke 1088 dari awal surah 33 kami ketiga B1. Perkataan kah dun ke 1099 33 dengan 33 huruf bertitik hingga dun. Tipe 3 merujuk kepada umur Nabi Isa AS menyangkal doktrin Trinity. Huruf Al-Masih Isa Ibn Maryam diulang 139 kali 14 plus 25 dengan 116 bilangan surah Al-Quran dan 25 pengulangan nama Isa AS. Huruf Al-Masih 59 kali selari dengan Ali Imran 3:59. Sesungguhnya perumpamaan Isa di hadapan Allah adalah seperti Adam. Huruf Maryam 11 kali selari dengan Al-Maidah 15. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata Allah ialah Al-Masih putera Maryam. 2 ayat dengan Al-Masih ibn Maryam. Ali Imran 3:59. Al-Maidah 5. Jumlah huruf 2 ayat 4 huruf 346 dengan 34 sebagai pengulangan nama Maryam. Titik huruf 59 titik 3 merujuk kepada umur Nabi Isa AS. Huruf Al-Masih ibn Maryam diulang 2 kali. Titik 3. Al-Maidah 5:11 gelaran Al-Masih ibn Maryam disebut 2 kali dengan Maryam pertama, perkataan ke-10 dari awal ayat. Maryam kedua, perkataan ke-23 dari awal, ke-33 dari akhir. Jumlah 10 plus 23, 33, umur Nabi Isa AS. Huruf Al-Masih ibn Maryam diulang 187 kali, 11 kali 12 dengan 11 pengulangan Al-Masih dan 11 nomor ayat. 4. Al-Fatihah dan wahai ahli kitab. Huruf wahai ahli kitab diulang 107 kali dalam Al-Fatihah. 2 ayat dengan 107 pengulangan wahai ahli kitab. Al-Baqarah 2:25 dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ali Imran 3:75 dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak. Nomor ayat 25:75 25 ke 4. Titik huruf 143 titik sama dengan jumlah huruf Al-Fatihah. Jumlah huruf 28 huruf dengan jumlah merujuk kepada Al-Maidah 5:11. Al-5. Al-Maidah 5:6 ayat dan orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Huruf wahai ahli kitab diulang 275 kali 25,11 dengan 25 pengulangan nama Isa dan 11 pengulangan Al-Masih. Huruf waqalat al-Yahud diulang 226 kali 111,2 dengan 113 sebagai susunan abjad Yahud. 6. Ayat waqalat al-Yahud 4 ayat. Ayat Al-Baqarah 2:11, Al-Maidah 5:11, Al-Maidah 5:64, At-Taubah 9:30. Jumlah nomor ayat 119 plus 16 plus 64 plus 30 wel 225, 5 kali 5, kem 9. Jumlah huruf 600 huruf, 5 kali 5, 24. Huruf Al-Masih diulang 92 kali, 73 dan 4 dengan 23 sebagai susunan abjad Allah. Huruf Maryam diulang 148 kali, 112 plus 34 dengan 108 dan 34 pengulangan nama Maryam. 7. 2 ayat dengan Arbaban min Allah, Ali Imran 364, At-Taubah 9 dan Salati. Perbezaan nomor ayat 64:1 umur Nabi Isa S. Jumlah huruf 2:31 huruf 33 pada jucu. Huruf Al-Masih diulang 114 kali bilangan surah Al-Quran.
Huruf Ibn Maryam diulang 106 kali, 34. Huruf Ibn Allah diulang 211 kali, 99 nama-nama Allah dan 11 surah Al-Quran. Huruf Arbaban min dun Allah diulang 411 kali, kebalikan 11 menangkal syirik. 8. 3 ayat wahai ahli kitab dalam Ali Imran 365, 73. Huruf wahai ahli kitab diulang 228 kali, 11. Huruf 5 tahajuna diulang 114 kali, susunan abjad 116. Huruf fi Ibrahim diulang 116 kali. Jiman, 3 ayat Qul ya ahal al-kitab dalam Ali Imran dalam 4, 398 nombahim. Jumlah huruf 256 huruf, 64 tementat atau 32 kambrai lapman, dengan 64, nombor ayat 364 dan 32 perkataan dalam 364. 10. Keajaiban berangka lain. Nama Yahud susunan abjad kuas 111 selari dengan Al-Baqarah 211 ayat pertama menyebut Yahud. Nama Isa dan Adam disebut 25 kali setiap satu selari dengan 25 nabi dalam Al-Quran. Jumlah huruf 3 ayat 364, 365, 370. 342 huruf 113 dengan 3 sebagai bilangan ayat. Kesimpulannya, Al-Quran menyeru ahli kitab dengan penuh hormat dan kelembutan, mengundang mereka kepada tauhid dan menolak syirik, seperti dalam Ali Imran 364. Keajaiban numerik dalam ayat-ayat ini seperti pengulangan huruf wahai ahli kitab 177, 275 kali, Al-Masih 11 kali, dan Ibn Maryam 6 kali, serta kaitan dengan 100 surah Al-Quran, 33 umur Al-Quran, dan ayat 25 umur Nabi Isa. Angka-angka ini menyangkal doktrin Trinity dan menyokong keesaan Allah selari dengan An-Nisa 4:82. Sekiranya Al-Quran itu bukan daripada Allah, nescaya mereka akan menemui banyak perkara di dalamnya. Wahai ahli kitab, renungkan seruan ini dengan akal dan hati yang ikhlas. Islam adalah agama fitrah yang mengesahkan kebenaran Taurat dan Injil sambil menyempurnakan mesej tauhid. Marilah kita berkongsi kalimatun sawa dan tolak ekstremisme demi kebenaran ilahi. Sila kongsikan pandangan anda di ruangan komen.